Settle je tak apa. Settle je dulu. Kira sampai dalam hati 5. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam, salam Ramadan yang 10 malam terakhir, salam reformasi kepada rakan-rakan yang masih menonton kita pada malam ini insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih kerana masih lagi bersama dengan saya di page saya pada malam ini insya-Allah. Jadi mungkin ada yang bunyi double ke? Okey ke? Suara semua dia? Syuk, apa khabar Syuk? Baik-baik, alhamdulillah. Okey, Said, macam mana Said? Apa khabar? Sihat? Ya, baik-baik. Okay, Syukur alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa saya dengar apa? Oh, saya tahu. Okey, saya tahu. I know why. Okay. Alright, alhamdulillah. So, terima kasih kepada yang menonton kita yang bersiaran seperti biasa. Kalau saya mohon kepada rakan untuk share dengan rakan-rakan kita di page-page anda, untuk share dengan rakan-rakan kita di WhatsApp group yang ada lah insya-Allah kalau ada pada malam ini. So ada beberapa topik hangat yang kita akan bincangkan pada malam ini. Thank you kepada, dia bukan panel sebenarnya betul tak? Ni mau kepada santai lah Santai kita borak-borak lepas berbuka puasa ni. Dan saya pun nama muka nampak lesu je. Santai tertarik. Santai tertarik santai minggu dan insya-Allah kita akan mengupas beberapa topik panas dan hangat tetapi dalam bentuk yang pendapat. Ini adalah pendapat kita. Mungkin sebelum tu mungkin rakan-rakan penonton nak mengetahui serba sedikit latar belakang dua orang rakan saya pada malam ini insya-Allah. Boleh perkenalkan diri saudara Said dulu. Silakan saudara Said. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi yang saya kasihi sahabat saya Iswardi yang datang jauh daripada Sarawak dan sahabat saya saudara Syuk, sparring partner saya dalam Angkatan Muda, juga kawan-kawan yang berada di belakang tabir yang bertungkus lumus merealisasikan live pada malam ini. Nak kenalkan diri ni, alah kita orang muda ni macam tu lah kan. Nama saya Said, boleh panggil saya Said. Jawatan politik tidak pernah kekal jadi tidak payahlah sebut. Tugas saya satu saja, melawan kronisma dan nepotisme, juga melawan korupsi, juga melawan kerajaan pintu belakang. Yeah. Jadi selebih pada itu tidak perlulah saya perkenalkan. Terima kasih. Terbaik. Terima kasih Said. Okey, saya panggil dia ni Said ni. Kalau tak kerana politik, dia ni dah jadi penyanyi nasyid terkenal lah ni. Jangan main. Okey, saudara Syukri, silakan. Saudara Syukri boleh perkenalkan sedikit latar belakang. Baik, terima kasih Bro Iswardi, saudara Said Shah, rakan-rakan pengelola belakang tabir Azmi dengan Bob, penonton-penonton di Facebook. Daripada mana pun anda mengikuti Facebook Bro Iswardi, AMK, Arti Keadilan, YB Akmal Nasir. Saya Syukri Razak, sekarang jawatan dalam politiknya Setiausaha Angkatan Muda Keadilan Pusat Malaysia. Selebih daripada itu tak ada lagi, masih setia dengan PKR, Pakatan Harapan. Tak terbayang-bayang lagi nak lompat Bro Iswardi, tak terfikir lagi benda-benda macam tu. Tak tahulah mudah-mudahan program malam ni dapat bagi banyak input lah kepada orang yang menonton Bro Iswardi, insya-Allah. Okey. Ni terus kita straight to the point tadi kan. Perbualan yang hangat hari ini sebenarnya adalah berkenaan dengan, saya boleh cerita sikit berkenaan dengan akan berkemungkinan runtuhnya Kota Selangor Darul Ehsan. Dengan ceritanya macam seboh di WhatsApp group politik bahawa akan jatuhnya kerajaan Pakatan Harapan di Selangor selepas kejatuhan di Melaka, Johor dan juga Perak. Yang kita akan tengok yang itu kemudian. Dan yang menariknya bila tadi saya dapat satu WhatsApp daripada grup saya, dia kata dengarnya YB Syatiri nak melompat, dia kata. Dia kata dengarnya YB Syatiri nak melompat, betul ke?
saya kata tak betul. Dalam saya kata tak betul tu, YB Syatiri mesej saya. Yeah. Dia mesej tu bukan sebab nak melompat, sebab benda lain. Saya tak YB, ada orang kata you nak melompat. Lepas tu dia gelak, saya melompat setempat boleh lah, nak melompat. Macam mana dia kata kan? Jadi dalam keadaan situasi Selangor sekarang lah, okey, mungkin Syukri atau Razak Said sendiri boleh cerita lah. Okey, kita mula dengan Syukri lah. Pendapat anda, Selangor melompat tak melompat? Jatuh ke tak jatuh ni? Macam mana keadaan Saya sekarang? rasa tak mustahil jatuh, Bro Iswadi. Tak mustahil. Tak ada apa. Dia sama ada tadi lawak juga tu YB Syatiri. Mungkin orang yang tak kenal YB Syatiri boleh percaya lah. Tapi saya yang mengikuti YB Syatiri ni, saya rasa benda tu lawak. Dan soal jatuh kerajaan Selangor ni, Bro Iswadi, saya rasa dia bergantung pada tekad seorang individu. Yang mana individu ni dia tengah nak mempertahankan ego dia. Kerana dia individu yang paling dibenci di Malaysia buat hari ni, yang Menteri Azmin Ali Sekitul ni. Yeah. Dia yang tadi menteri yang paling dibenci di Malaysia pada hari ni. Dan soal dia dah jadi soal ego dia. Tengok bagaimana kalau Kedah jatuh baru-baru ni, ada seorang pemimpin yang melompat tanpa rasa malu ni, dia boleh katakan siapa suruh cabar Azmin Ali. So benda-benda macam ni dia lebih kepada dia dah tak ada nilai dah, Bro Iswadi. Dia dah tak ada nilai. Dia nak kata kalau dia terpaksa bayar 50 juta untuk orang lompat, dia bayar. Kalau dia terpaksa bayar 100 juta untuk orang lompat, dia bayar. Sebab yang paling penting ialah tunjuk power dia, cover maruah dia yang dah tercalak. So saya rasa tak mustahil. Tapi dia bergantung jugalah kepada sejauh mana YB yang kita percaya di Selangor ni. Dan saya rasa dia tak mustahil, tapi Bro Iswadi, saya rasa susah untuk Selangor ini ditumbangkan. Setakat mana kita kenal adun-adun dia, susah untuk dia nak buat di Selangor macam mana dia nak buat di Kedah dan tempat-tempat lain dan di Perak. Itu komen nak. Persoalan mustahil tak mustahil ni of course lah I mean anything is possible in this world Tetapi kalau kita tengok dari segi probability dia itu agak sukar. Lebih-lebih lagi kalau kita tengok PN ada 5 kerusi je. Campur dengan bersatu, katakanlah semua bersatu itu 7 lompat. Yang kita tahu 4 bersatu itu memang setia dengan Mahathir, pun agak sukar. Kalaupun dicampur dengan kartel 10-11 orang yang dikira tu pun masih lagi tak tumbang kerajaan. Okey, Saudara Syed, kalau kita tengok dalam keadaan sekarang, macam Saudara Syukri tadi, dia kata bertebaran 10-20 juta tawaran dan sebagainya. Saudara Syed tak kena tawar ke, Saudara Syed? Saya rasa ada tu, ada. Saya rasa ada. Atau dia tak offer menjadi orang yang menawar ke? Macam mana? Ada cerita pengalaman ataupun macam mana pendapat sendiri dalam keadaan Selangor lah, kita tengok Selangor sekarang. Esok dia pakai penggerak. Tukar baju. Kan? Kalau kita bercakap soal lompat parti ni, dia tidak boleh lari kita bercerita tentang soal prinsip dan perjuangan. Kita balik kepada apa asas kita di dalam parti. Parti ini adalah lantai perjuangan kita. Apa pegangan kita, apa prinsip kita, apa matlamat kita, itu yang akan menjadikan siapa kita di dalam perjuangan ini. Kalau orang itu bermatlamat memang mahukan kewangan. Orang itu bermatlamat mahukan kuasa. Seperti mana yang berlaku kepada 2-3 orang pemimpin kita yang berkhianat. Saya sebut terus, Azmin Ali dan Zuraida, mereka mahukan kuasa. Jadi mereka menggunakan pelbagai cara menghalalkan matlamatnya. Jadi kalau berbalik kepada soal konteks negeri Selangor, kalau ditanya saya, possible atau tidak, boleh atau tidak, tentulah boleh. Tapi saya masih meletakkan sedikit kepercayaan kepada rakan-rakan ahli-ahli Dewan Undangan Negeri di Selangor yang ada pada hari ini. Saya percaya mereka memegang prinsip lebih sedikit daripada kuasa yang ada. Namun saya tidak menolak itu. Kalau katakanlah mereka masih lagi ataupun terdapat mereka yang ingin menjual maruah mereka seperti mana yang dilakukan oleh barisan pengkhianat itu, maka tidak mustahil juga Selangor mungkin boleh runtuh. Tapi seperti mana yang saya sebutkan tadi, ia akan berbalik kepada soal prinsip. Tadi Suwardi mengusik saya, kalaulah ditawarkan saya 10-20 juta, kalau prinsip itu ada, insya-Allah tak ambil. Insya-Allah tak ambil. InsyaAllah tak ambil. Tapi kalau belakang tu kita tengok nanti kemudian. Tak ada. Bro Iswadi. Ya. Kalau saya jadi Azmin Ali, saya nak beli Bro Iswadi. Oh ya. Betul juga kan. Tapi setakat ni Azmin Ali tak kontak saya lagi lah. Aku ingat habis live ni Suwardi dapat call dulu ni. Okey. Ini baru masuk hangat daripada orang kita from the pot. Okey, untuk makluman esok ada PC
adun Pakatan Harapan di Selangor, adun Pakatan Selangor lah, yang akan diadakan keadilan. Adun Pakatan adun keadilan Selangor. Okay. DHQ keadilan untuk sokong Kerajaan Pakatan Harapan Selangor esok pukul 3 petang DHQ Parti Keadilan. Hangat saya terus bagi tahu kepada penonton-penonton sekalian, menunjukkan bahawa sekarang ini dalam keadaan Selangor yang dikatakan tumbang. Eksklusif kita katakan bahawa sebenarnya usaha itu ada. Ya. Dan kita sendiri pun tahu, saya tahu, Syukri tahu, saya tahu bahawa usaha-usaha itu ada, tawaran-tawaran itu ada dan benda ini tidak mustahil. Dan saya tambah sikit cerita bahawa ada seorang YB bagi tahu saya, YB Selangor, orang kita bagi tahu bahawa terdapat satu offer kepada beliau oleh bekas PKR ini supaya beliau melompat parti. Dan dia sendiri cerita, YB ni sendiri cerita ke saya bahawa ada offer tersebut. Memang ada, dan offer tersebut mengatakan kalau YB menerima offer ini, kami akan tambah peruntukan YB di tempat YB sekali ganda. Sekali ganda dia kata. Sekali ganda. Jadi kalau itu kita tidak namakan rasuah, saya tidak tahu apa lagi. Di mana nilai mereka sebagai seorang YB mampu, sebagai seorang yang kononnya pendukung rakyat ni, sanggup untuk menjual maruah, menjual mereka. Ya. Suardi, kalau mereka meletakkan diri mereka seperti seorang pelacur, mereka akan ambil. Mereka akan gunakan segala benda untuk melacur. Itu pandangan yang paling tepat. Betul. Kadang-kadang kan, Bro Syah, kadang-kadang kita merendahkan pelacur tu bila kita samakan dengan puak-puak ni sebenarnya. Diorang ni lagi rendah daripada pelacur, saya boleh kata. Itulah sekarang yang membawa saya kepada topik seterusnya. Menarik ni. Okey. Topik seterusnya. Okey. Apabila hari ini juga terdedah dan terlondehlah kain ML. Siapa itu ML? Tidak lain tidak bukan mak lampir kita. Apabila terdedah satu cerita, ini kita menuduh tu tidaklah, namun kita membina persoalan. Kita membina persoalan apabila beliau di dalam sosial medianya dikatakan menerima satu cek besar bernilai 1 juta untuk NGO. Apa nama NGO tu yang cap tangan tu? Penggerak. NGO penggerak. 1 juta daripada sebuah syarikat yang telah disenarai hitamkan oleh KPKT kerana ada kesalahan-kesalahan kompaun. Jadi pendapat saudara, 1 juta? Dia unik. Dia minggu lepas syarikat tu disenarai hitamkan. Tapi terkini dah tak disenaraikan hitam dah. Wow, itu menarik. Saya baca laporan Malaysia gini, ialah kita tak boleh memperlekeh kerja media kita. Minggu lepas dia kata dicek bila disemak ada dalam senarai hitam lagi syarikat tu. Tapi minggu ni dah tak ada. Dan kalaulah benda ni tak fishy, benda ni biasa, kenapa posting tu diturunkan daripada media sosial? Kenapa gambar tu dihilangkan? Kenapa? Benda ni saya cukup percaya kepada Bro Suhardi, saya cukup percaya kepada kebijaksanaan netizen, kebijaksanaan rakyat Malaysia. Diorang sepintas selalu gerak-geri menteri kita ni, gerak-geri orang-orang politik kita ni, diorang dapat baca dah, jujur ke tak jujur, bohong ke tak bohong, korup ke tak korup. Dan dia dapat dana daripada NGO blacklist untuk daripada syarikat blacklist untuk NGO dia, yang NGO ni, Bro Suhardi, Bro Syah, NGO ni lah yang digunakan di bawah sana untuk menekan orang-orang parti keadilan. So, kalau ini tak dinamakan conflict of interest, saya tak tahu ini apa. Kalau ini boleh diterima akal, saya rasa tak boleh. Itu komen lah. Saya tak tahulah, Bro Suhardi mesti banyak lebih tahu tentang benda ni. Hari ini kalau kita tengok ahli Parlimen Johor Bahru merangkap Ketua Angkatan Muda Keadilan membangkitkan perihal ini. Pada saya, kalau orang dah selak kain, perkara pertama adalah kita kena jaga maruah kita. Bila Akmal telah membangkitkan soal ini kepada Zuraidah, menjadi tugas utama Zuraidah untuk menepis dan menafikan kalau dia berani. Kalau katakanlah perkara itu tidak benar, tapi di dalam gambar itu kelihatan seperti Zuraidah. Tapi maklumlah, sekarang ni zaman teknologi pelik. Bila ada gambar dia jadi kabur. Tak jelas. Akmal bangkit tadi. Saya tengok tadi tu dekat ketua AMK kita ni pun berani semacam dah. Dia bangkitkan tadi. Ni ada gambarnya. Gambar dia. Kan. Kalau saya tengok sini saya kata kabur lah kan. Saya pun tak tahulah.
Tapi kalau tuan badan rasa itu muka dia ataupun dia rasa seperti mirip dia, perkara pertama adalah nafikan. Perkara kedua adalah beri penjelasan. Dia seharusnya beri penjelasan, adakah benar mokcek itu dia terima, adakah benar kewangan itu dia gunakan untuk menyerang balik Parti Keadilan. Saya suka nak sebut bahawa NGO dia ni dinamakan apa? Penggerak muafakat. Kita kadang-kadang terlepas pandang perkataan muafakat ini. Tapi dia tidak manfaatkan muafakat itu, tetapi dia menggunakan muafakat itu untuk membawa perpecahan kepada keadilan. Jadi NGO ini adalah NGO yang sepatutnya di blacklistedkan terus daripada Malaysia. Itu saya punya komen lah. Tapi saya dengar bahawa NGO ini, saya dengarlah perkeliling, betulkan saya kalau silap lah, bahawa telah ada perkeliling daripada Parti Keadilan, sesiapa yang menyertai NGO ini ahli-ahlinya, maka boleh diambilkan tindakan disiplin. Betul macam tu? Betul. Ya, betul. Tapi yang satu saya persoalkan adalah, itulah saya kata, bila sebut pasal conflict of interest tadi, sebab syarikat tersebut adalah syarikat pemaju di mana dia compound. In fact, saya sebenarnya baru semak tadi senarai yang di senarai hitam tu, dan PDF itu daripada KPKT punya website 6 hari yang lepas. Di-upload 6 hari yang lepas. Kemudian yang terkini adalah 2 hari atau sehari yang lepas, atau mungkin hari ini, saya pun tak pasti, di mana nama itu telah diturunkan. Okey. Dia sebenarnya macam ni, tak kisahlah sama ada dia ada ke tak ada nama dalam tu. Yang menjadi conflict of interestnya apabila sebuah syarikat boleh bagi dana kepada NGO menteri. Itu sebenarnya yang menjadi persoalan. Itu sebenarnya yang menjadi bagi saya sesuatu yang wajar kita kena siasat dan ambil tindakan tegas. Bukan kita, maksudnya saya Syukri dengan Syed ni, tetapi pihak berkuasa kena ambil tindakan tegas, kerana bagi saya kalau sekiranya sebuah syarikat yang mendapat projek daripada seorang menteri menyalurkan dana kepada NGO berkaitan dengan menteri tersebut, saya dapat atau tidak dapat tidak, saya boleh katakan dia macam ada suatu kesalahan undang-undang di situ. Seolah-olah, saya tak tuduh, tapi seolah-olah ada, dan saya rasa budi bicara SPRM dan juga polis perlu ada dalam perkara ini, kena memain peranan. Saya tak tahu pendapat you all macam mana. Setuju ke tidak untuk kita lihat benda ni daripada aspek itu? Ya, Bro Iswari, saya rasa perlu. Dia perlu dah. Sebenarnya, the moment kerajaan pintu belakang ni terbina, kita dah boleh expect benda-benda macam ni akan berlaku. Dan dibina pun atas asas yang tak betul, dengan matlamat yang tak betul, dengan cara yang tak betul. Sepatutnya perkara-perkara begini kita dah boleh expect berlaku. Dan apa yang kita harapkan sangat, pihak berkuasa kita ni lebih peka, jangan takut, teruskan integriti yang dah Pakatan Harapan berikan kepada mereka dulu, berani menyiasat, berani ambil tindakan. Kalaulah benda ini, saya rasa dia ada kaitan juga dengan topik nanti ni, Bro Iswadi, dengan Riza Aziz nanti akan ada juga. Saya nak bawa ke situ lah, tu. Kita mengharapkan pihak berautoriti, berkuasa berani bertindak. Kalau tidak, dia akan jadi kerajaan ni tambah cacar merbak, tambah kelang kelibut. Yang paling berat ialah rakyat makin hilang percaya kepada sistem kita. Ini malapetaka yang akan menyebabkan berlaku semula rakyat yang kita kata apa, yang lesu, tak peduli. Akhirnya kerajaan buat apa saja mereka nak buat, suka hati. Eksekutif berkuasa penuh, mengalahkan parlimen, mengalahkan undang-undang. Ini yang kita risau. Perkara itu telah dibangkitkan hari ini. Kita boleh tengok di media masa. Hari ini netizen pula bertanya-tanya, adakah benar? Kalau saya jadi pengarah SPRM, saya tidak tunggu untuk menunjukkan bahawa saya seorang pengarah SPRM yang berintegriti dan telus. Malam ni juga saya arah ke Zuraida supaya dipanggil dan disiasat. Sepatutnya dia perlu beri penjelasan. Ya tak? Kalau perkara ini pun SPRM tak mampu untuk siasat, sedangkan secara terang-terangan perkara ini berlaku, maksudnya SPRM pun tidaklah sebuah badan yang telus kalau begitu. Pada saya mudah. Apabila ada accusation ataupun tuduhan seperti ini, pengarah SPRM perlu menyiasat, perlu panggil mereka yang terlibat. Kalau katakanlah betul tak ada dah, dia tak ada lah. Tapi yang penting siasat. Itu yang mustahaknya. Kecuali kalau pengarah SPRM pun takut dengan menteri. Itu tak boleh nak buat apa lah kan. Yeah. Tapi saya nampak benda ni terlalu jelas. Kalau kita tengok kan, Menteri KPKT, okay, syarikat
yang ada projek dengan KPKT memberi dana 1 juta kepada NGO yang dinaungi dimiliki oleh menteri. Jadi dia berbeza, contohnya NGO tu bagilah conflict of interest di situ. Conflict of interest, bagilah KPKT company tu bagilah CSR kepada NGO katakanlah Azmin ataupun NGO Hilman atau NGO Amiruddin, Menteri Besar Selangor. Okey, kita boleh dipertikaikan. Namun direct kepada menteri KPKT punya NGO. Bagi saya itu macam seolah-olah SPRM mesti kena siasat sebab kita tak tahu dibagi duit itu kepada menteri berkenaan untuk apa. Apakah tujuannya? Adakah kerana menteri berkenaan telah membantu syarikat berkenaan dapat projek ke kan? Rakyat perlu tahu perkara yang sebenarnya. Jadi SPRM kena siasat. Dan apa yang saya nak sebutkan adalah kalau dah siasat, perkara itu juga mesti didedahkan kepada umum. Jangan jadi macam satu video yang melibatkan seorang menteri itu. Sudah siasat tak tahu apa jadi. Yang tahu kita tahu kabur. Bro Syah masih boleh lupakan video tu dia macam dia maklumlah malam ni malam Ramadan. Kalau teringat tu ya Allah, separuh hilang pangsa. Saya ada satu lagu untuk tu. Sandakan pada kenangan. Sandakan pada kenangan. Okey, Zaid membawa cerita ni tadi, keberanian SPRM, ketelusan pihak berkuasa. Saya tidak mempertikaikan polis ataupun SPRM ini dalam menjalankan tanggungjawab mereka. Bak kata lecturer saya dulu, bila melibatkan kes-kes biasa, ketelusan dan juga integriti mereka itu tidak dapat dipersoalkan. Memang mereka bagus dalam menjalankan tugas. Tetapi apabila melibatkan hal profile case, terutama apabila kerajaan yang memerintah itu adalah kerajaan bersifat mereka yang campur tangan dalam urusan contohnya soal siasat dan sebagainya, itu yang mula menjadi persoalan yang membawa kepada isu hari ini. Ada yang bertanya kepada saya, dia kata Riza Aziz kan? Riza Aziz nama dia? Betul, Riza Aziz. Anak tiri kepada Najib Tun Razak, iaitu anak kepada Rosmah. Dia bukan anak Najib, dia anak tiri, anak Rosmah yang buat cerita, apa nama cerita tu? Filem tu? The Wolf of the Wall Street. Saya tak pernah tengok cerita tu tahu sebab orang kata lucah sangat. Saya macam malah nak tengok. Ya, tak pernah tengok. Serius, saya tak pernah tengok cerita tu. Bila orang kata lucah sangat, saya macam okay, that's it. I avoid that kind of movie. Alright. Namun begitu, dia kata, okey, lebih kurang 1.2 bilion telah disalurkan untuk filem tersebut, untuk di dalam akaun yang dikaitkan dengan wang 1MDB, lebih kurang 248 juta USD telah disalurkan kepada syarikat tersebut. Kemudian hari ini, dia ada 5 pertuduhan, dia didapati tidak bersalah. Okey, dia macam ni. Dia panggil discharge not amounting to acquittal. Maksudnya dilepas tetapi tidak dibebaskan. Okey, ramai yang bertanya pada saya, apa maksud dilepas tapi tidak dibebaskan? Discharge not amounting to acquittal maksudnya dia ni dah dilepaskan, namun begitu dalam keadaan ada bukti baru atau ada pertuduhan baru, pada bila-bila masa dia tak ada time frame, maka beliau boleh dipanggil balik untuk dibawa di bawah pertuduhan yang sama. Dia berbeza dengan discharge amounting to acquittal. Dia tak boleh dibawa di atas pertuduhan yang sama. Yang ni boleh. Namun begitu, menariknya terdapat plea bargain. Di mana plea bargainnya adalah kalau dia kena pulangkan balik, kalau silap saya dia pulangkan balik lebih kurang 100 juta lebih ringgit kepada kerajaan, dan dengan itu beliau akan digugurkan pertuduhan tersebut. Maksudnya bukan digugurkan, tetapi discharge not amounting to acquittal tersebut. What do you think of this? Adakah ini suatu benda yang fair atau tak fair ataupun bagaimana? Tuan-tuan, sebab Gopal Sri Ram dia punya AG tu. Dia punya AG pula, Peguam Pendoa Raya. Any thoughts? Saya kalau cakap dengan kes Riza Aziz ni kan, oleh kerana itu keputusan mahkamah dan SPRM tu, biarlah siapa di belakangnya itu dia berjawab dengan Allah lah. Tapi saya teringin nak tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan 27.9 London Townhouse. SPRM tak rasa benda ni pelik ke? Apa pula terjadi dengan 17.5 rumah Riza Aziz di Beverly Hills, 35.5 juta kondo di New York.
Bukankah ini semua sesuatu yang perlu diberi penjelasan kepada rakyat? Kenapa kalau kita lihat dalam keadaan kerajaan pintu belakang ini bertukar je tangan, selama ini Rizal sedang disiasat, bila tukar je tangan terus Rizal dilepaskan. Mengapa? Bukankah itu sesuatu yang boleh menjadikan perdebatan awam, dan ini ada kaitan dengan kerajaan masa kini yang melepaskan mereka-mereka yang bersalah dan berdosa. Sebab tu kalau SPRM mendengar apa yang kita bicarakan hari ini, saya suka nak bertanya, apa yang terjadi dengan harta-harta Rizal yang disebutkan dalam pertuduhan-pertuduhan sebelum ini? Katanya, taklah laporan media menulis kan, dia ada rumah 27.9 di townhouse, 17 juta di Beverly Hills. Apa jadi ini semua? Takkanlah semudah itu dia dilepas dan dibebaskan. Jadi rakyat ni terpinga-pinga, rakyat Malaysia tak sekaya itu, ramai lagi yang tak makan. Sedangkan anak Najib berjuta-juta rumah sana sini, lepas macam tu je. Kerana apa? Kerana SPRM lepaskan. Kerana apa? Kerana mahkamah lepaskan. Mudah. Kalau begitu saya nak minta Rosmah ambil saya jadi anak angkat lah. Saya pun teringin lah. Anggup Bro Syed Shah. Okey. Saya nak tambah sikit. Saya jadi bila saya baca berita tu petang tadi, saya nak tanya, mungkin ni saya orang rakyat juga. Saya berhak tertanya-tanya, saya berhak untuk menimbulkan persoalan dengan tanda soal. Apa sebenarnya moral yang nak ditunjukkan kepada rakyat Malaysia sebenarnya? Sama ada hakim yang terlibat, sama ada pihak berkuasa, sama ada pendakwa raya. Apa sebenarnya moral yang ingin diketengahkan kepada rakyat Malaysia? Moral yang kita ketengahkan sekarang ni berbeza dengan moral orang putih yang terpalit dengan 1MDB, yang berasa bersalah sangat, pulangkan duit, pulangkan anugerah, pulangkan segala-galanya. Yang mereka menunjukkan satu moral yang mereka malu dengan apa yang berlaku, tapi hari ini walaupun apa juga bagian yang berlaku, tapi moral yang dipamerkan pada kita tu seolah-olah tak ada apa masalah. Kau khianat duit rakyat, kau bolot duit yang datang daripada sumber dana awam, kau bolot segala-galanya, bina kekayaan, akhirnya kau boleh lepas tanpa dibebaskan. So saya rasa benda ni agak tak elok, dia akan membuka satu tebing banjir, floodgate, untuk lebih banyak kes-kes macam ni akan berlaku. Tak apalah, kau songlaplah duit rakyat, kau bolotlah kekayaan, tak apa. Bila masuk mahkamah, ada solusinya, ada jalan penyelesaian yang mudah. Untuk orang miskin lain, untuk orang kaya lain. Untuk anak petani lain, untuk anak menteri lain. So benda ni yang saya rasa dia tak sihat. Moral yang ingin ditunjukkan oleh mahkamah, moral yang ingin ditunjukkan oleh institusi perundangan tu, saya rasa itu perlu menjadi pertimbangan berat. Soal apa pengajaran yang nak ditunjukkan kepada rakyat. Hari ini bagi saya itu gagal. Pengajaran tu hancur. Orang akan lihat lah, akhirnya dibebaskan. Itu satu. Yang kedua, Bro Iswadi, saya rasa ini mengiyakan lah. Kita kata dengan tanda soal juga, ia seolah-olah mengiyakan juga tanggapan banyak pihak sebelum ni. Apa tawar-menawar pertukaran kerajaan ini? Apa hasilnya? Kau terima aku, apa kau dapat? Tak kau dapat pun anak kau dapat. Tak anak kau dapat, bini kau dapat. Tawar-menawar itu, mungkin inilah yang rakyat dapat. Saya rasa rakyat boleh berfikir, rakyat boleh nampak. Itu bab ni lah. Saya nak marah bab ni, saya nak marah sangat sebab dia sangat tak adil dan sangat tak bermoral lah bagi saya. Teruskan marah. Cukuplah setakat tu. Okey, saya tambah sikit bab tu kan. Sebab 2-3 malam lepas lah, 3-4 malam lepas saya tak ingat lah. Saya ada nyatakan bahawa senarai-senarai kes yang ditanggung, yang sekarang ini dihadapi oleh Isa Samad, kemudian kita Aziz Baling, kemudian kita tengok Ibn Ahmad Maslan, Najib Razak, Zahid Hamidi, dan the list goes on, Rosmah dan sebagainya. Kalau kita tengok dalam keadaan tersebut, kita nampak bahawa kerajaan ini bertukar, motivasinya adalah kepada itu, iaitu motivasinya adalah untuk salah satu yang paling besar, memastikan kes-kes ini didapati tidak bersalah. Jadi pada mulanya saya masih lagi bersangka baik dengan Muhyiddin lah. Saya kata okeylah, mungkinlah Muhyiddin ni tak orang kata apa, tak campur tangan sebagaimana Perdana Menteri kita yang sebelum ini, yang keempat dulu, siapa tahu nama dia, sambung tangan maha something lah kan. Yang tak campur tangan, yang maksud campur tangan. Namun begitu, kes ini membuatkan saya kena orang kata apa, reverse balik saya punya thought, sangka baik saya tu, husnul zon saya tu, saya kena reverse balik. Adakah kemungkinan terdapat campur tangan? Dan yang kita kena ingat, siapakah menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Undang-Undang
kalau bukan orang PAS. Perdana Menteri kita sendiri, kalau ini biasanya Perdana Menteri lah yang campur tangan kan, kalau kita tengok dalam keadaan seperti ini. So adakah terdapat campur tangan? Sebab yang dipulangkan balik hanya 100 juta. Itu 100 juta. Sebagaimana bro saya sebut tadi, rumah-rumah kan, harta ismet di luar negara, harta ismet di dalam negara. Bagaimana pula dengan keadaan tersebut? So persepsi yang ditimbulkan oleh kerajaan ini, saya boleh katakan dia sudah kembali ke zaman undang-undang rimba yang kita dulu, kalau ingat bro Said sampai rumah dia kena serbu oleh FRU dulu masa tu. Kita kembali ke zaman tersebut. Bro Said mungkin boleh cerita sikit. Said. Apa peristiwa yang berlaku? Ingatkan balik rakyat kembali kepada semangat perjuangan tersebut. Aduh. Dia kalau nak imbas kisah silam dengan, lebih baik kita cerita kisah depan. Oh, kisah depan. Kalau kita perhatikan, tadi saya suka nak ulas sikit bila Iswardi kata bersangka baik dengan Muhyiddin ni. Saya tak boleh nak pesan pada 18 hari bulan. Kalau katakanlah benar, bila kita mengatakan bahawa dia pengkhianat, bersama dengan kumpulan pengkhianatnya, Azmin, Zuraida, ini semua kumpulan pengkhianat yang menyertainya. Bila kita mengatakan dia pengkhianat, dia mengatakan dia betul, dia mengatakan dia ada majoriti, maka Parlimen akan bersidang pada 18 hari bulan. Seharusnya Muhyiddin membuktikan dirinya mempunyai majoriti dan mempunyai kerajaan yang sah pada 18 hari bulan ini. Sebab tu saya katakan daripada awal ni, saya tak boleh nak pesan kebaik dengan Muhyiddin ni sebab cara dia ambil kerajaan dengan cara yang tidak baik. Kalau nak kata masa Pakatan Harapan dulu dia tak ada apa-apa, dia juga Menteri Dalam Negeri. Tapi mengapa mesti nak merampas kerajaan ini dengan cara pintu belakang? Sebab tu saya katakan tak boleh nak pesan kebaik langsung. Kalau dia nak buktikan diri dia baik, dia nak buktikan dia ada sokongan, 18 hari bulan ini, benarkan Parlimen bersidang. Benarkan deliberation berlaku. Berikan ruang kepada perbincangan. Buka betul-betul. Kalau Udi tak percaya, kata apa nak takut sangat, duduk sembang cerita. Azmin kata kerajaan ni kuat betul, Taqiyuddin kata kerajaan ni kukuh, kerajaan Islam Melayu yang kuat. Kalau kukuh betul, beri ruang kepada undi tak percaya. Kalau betul-betul undi tak percaya itu memihak pada kerajaan, ambil lah. Sekurang-kurangnya kita tahu memang ada sokongan. Tapi bila Muhyiddin menolak untuk mengadakan sidang Parlimen, hanya mendengar titah diraja kemudian tanpa perbentangan usul, tanpa perbahasan, secara tak langsung Muhyiddin ni beritahu kita apa? Dia sebenarnya tak ada sokongan. Jadi what do you expect daripada Perdana Menteri yang tak ada sokongan begini? Maka timbullah kisah macam Riza Aziz, timbullah kisah rasuah, timbullah kisah penyelewengan, timbullah kisah JLC. Kerana kepalanya itu pun tak yakin dengan sokongan yang dia ada. Kalau saya nak komen lebih ni mau 2-3 jam ni, bagilah kat Syuk lah. Sila. Syuk, sila Syuk. Saya tertarik dengan istilah Bro Said pakai tadi, jangan bincang masa silam, tengok masa depan. Tapi saya ada juga masa silam yang sentiasa dekat depan, Tun Mahathir. Okey. Saya nak itu saya boleh komen. Pasal Parlimen ni. Saya tak tahu, bagi kerajaan yang bertanggungjawab, bagi saya pihak eksekutif, kita ni terbentuk atas doktrin pengasingan kuasa. Benda ni asal budak tingkatan 6 belajar pengajian am semua sekali. Eksekutif, legislatif, judisiari, perundangan, kehakiman dengan eksekutif. Eksekutif ni dia bertanggungjawab penuh jaga Parlimen ni. Dia check and balance. Dia tak boleh abaikan Parlimen, dia kena pastikan Parlimen tu berfungsi dengan baik kerana di situlah segala macam terbentuk undang-undang, segala peraturan yang membentuk kerangka negara terbentuk di situ. So, saya tak faham kalau kita baca perlembagaan, dalam perlembagaan tu perkataan Parlimen ni penuh dalam perlembagaan. Nak membuktikan betapa Parlimen ni menjadi kompartmen penting kepada perlembagaan kita, 300 lebih perkataan Parlimen termuat dalam perlembagaan tu. So kalaulah menteri ni dia rasa dia nak jaga negara, pertama dia kena buat jaga Parlimen. Pastikan Parlimen ni berfungsi dengan baik. Sebab di situlah kita akan berlangsung check and balance kepada kita panggil pelaksanaan dasar-dasar negara yang dibuat oleh pihak eksekutif, kabinet, jemaah menteri dan perkara kalau kita baca perlembagaan, perkara 43.3 memang jelas mengatakan jemaah menteri bertanggungjawab terhadap Parlimen. Satu benda.
Dan benda ni diorang ignore. Saya rasa kenapa diorang ignore? Sebab perkara 43.4 juga kata yang kalau Perdana Menteri tu rasa dia tak ada sokongan cukup dalam parlimen, dia kena letak jawatan. Dia kena bubar. Ini yang diorang takut ni saya rasa. Diorang tak boleh proceed dengan parlimen sebab perlembagaan bagi cukup hak eksklusif kuasa parlimen. Dan mereka tak boleh nak laksanakan benda ni, takut dengan bayang-bayang sendiri. Dalam bab ni saya nak puji satu komitmen yang diberikan oleh Presiden Keadilan Bro Suwardi, yang mengatakan awal-awal dulu sewaktu dia dah dapat membaca takutnya Muhyiddin dengan parlimen ni, dia dah bagi jaminan tak akan ada undi tak percaya. Saya rasa itu satu signal yang kita boleh faham bahawa memang Muhyiddin goyah, tapi satu signal juga nak cerita pada rakyat betapa kita ni memahami prioriti. Kalau dalam Islam ni fiqh al-aulawiyat, keutamaan yang perlu kita utamakan sekarang. Kerajaan perlu stabil. Berbeza dengan mereka yang rampas Kedah, rampas benda yang tak sepatutnya berlaku sekarang. Tapi kita melihat ada prioriti di situ. So, benda ni yang saya rasa menyebabkan mereka hilang pertimbangan, akhirnya parlimen jadi sehari. Benda lawak dalam dunia ni, Bro Iswadi. Benda jenaka. Kalaulah negara luar tahu apa yang berlaku terhadap parlimen Malaysia ni, dia akan lawak sangat. Buat parlimen tapi tak boleh berbahas, tak boleh berbincang, dasar pun tak dibentangkan. Parlimen apa macam ni kalau bukan parlimen kartun negara pasir berdengung. Itu betul. Saya tambah sikit yang bab itu. Eksklusif untuk penonton-penonton kita pada malam ini saya nak cerita eksklusif kepada penonton kita pada malam ini. Kenapa Muhyiddin Yassin takut untuk mengadakan sidang parlimen lebih daripada 1 hari? Ini berita daripada dalaman. Kita katakan, ini saya nak cerita juga ni, bahawa ada sebilangan ahli UMNO itu sendiri, ahli parlimen UMNO yang bersetuju sebenarnya untuk mengundi tidak percaya sekiranya ada undi tidak percaya itu berlangsung pada pada 18 hari bulan Mei ataupun kalau lanjut kepada 8 hari. Dan ini yang menyebabkan ketakutan itu sebenarnya berlaku sekarang ini. Sebenarnya dan berita ini kita baru dapat dalam sehari ni lah. Kenapa benda ini berlaku? Dan Muhyiddin sendiri, ini daripada from the horse's mouth. Ketakutan itu sebenarnya menyebabkan tiba-tiba dia terus U-turn mengatakan lepas titah agung terus tak ada lagi sidang, habis. Berbalik kepada cerita tadi, kita menjawab persoalan ada satu kumpulan yang menulis di artikel Facebook mengatakan takutnya Anwar dan Mahathir Firaun zaman moden bla bla tu semualah. Saya malas nak jawab sebab saya tengok dia punya like pun 1 lebih je. Tapi tak apalah. Dia kata apa? Kenapa perlu kita mengadakan sidang parlimen? Sidang parlimen sekarang bukan level lah. Sidang parlimen sekarang dia kata kena COVID bla bla bla. Dek, ini adik ni budak ni yang nulis ni. Dek, engkau main handphone dek. Engkau main handphone. Engkau ada internet dek. Kan? Engkau ada internet, kau main handphone. Takkanlah tak boleh buat sidang macam ni. London buat dek, New Zealand buat dek. Kan? Even negara Afrika pun buat dek. Bukan benda mustahil pun nak buat. Dia sebenarnya alasan. Sama ada kau nak ke tak nak, lepak mamak. Lepak mamak apa ni? Chris Wadi, budak-budak ni, budak-budak ni waktu PN rampas Kedah, dia senyap ke? Betul. Tak ada apa pun. Betul. Tak tahu budak-budak ni dah belajar. Okey. Ya. Dia bila kita bercakap soal isu persidangan parlimen ni kan, sebenarnya ada 2 perkara yang sangat kritikal yang mesti kita bahas dan kita bincangkan. Satu adalah melibatkan di-Pertuan Agong. Kita tahu bahawa keputusan memilih yang amat berhormat Perdana Menteri itu terletak di tangan di-Pertuan Agong. Tetapi teknikalnya adalah seorang yang dipercayai, ayatnya begitu, seorang yang dipercayai memiliki majoriti sokongan mempersembahkan sokongan itu kepada yang di-Pertuan Agong. Okey, dalam kasus ini Muhyiddin dipercayai memiliki majoriti sokongan, mungkin 112, mungkin 113, 114, whatever yang dia ada lah. Maksudnya dia bawa sokongan itu kepada yang di-Pertuan Agong. Menjadi persoalan yang paling besar bila dia tidak membenarkan persidangan parlimen. Adakah majoriti yang dipersembahkan kepada yang di-Pertuan Agong itu adalah majoriti palsu? Sebab kalau katakanlah Muhyiddin seorang yang berani, seperti mana dia persembah pada yang Pertuan Agong, ini majoriti yang dia ada. Dia tak sepatutnya takut untuk bersidang pada 18 hari bulan. Sebab majoriti yang sama dipersembahkan di Pertuan Agong, majoriti yang sama juga akan duduk di dalam Dewan. Dia tak takut apa. Kecuali saya sebutkan, kecuali
majoriti yang dipersembahkan kepada Duli Yang Maha Mulia Ni Pertuan Agong itu majoriti yang mungkin palsu. Kerana itu dia takut untuk bersidang pada 18 orang. Itu perkara pertama yang sangat serius untuk dibicarakan. Perkara yang kedua adalah Parlimen bersidang kali terakhir adalah pada 5 Disember 2019. Okey. Dalam perkara 55/1, Parlimen mesti bersidang tidak boleh lebih daripada 6 bulan. Dan dalam maksud persidangan Parlimen itu adalah mesti ada deliberation ataupun mesti ada satu perbincangan yang tidak dihadiri selain daripada ahli Parlimen. Apabila mendengar titah YDP, titah itu juga turut dihadiri oleh ahli-ahli senator Dewan Negara. Adakah itu dikira sebagai sebuah persidangan yang sah untuk sebuah Parlimen? Kalaulah perkara itu tidak boleh dikira sebagai sebuah persidangan yang sah, maksudnya selepas titah yang di-Pertuan Agong perlu ada satu pembentangan usul. Tak kiralah apa-apa usul. Walaupun usul pembekalan daripada kerajaan misalnya, mesti kena ada satu pembentangan. Tapi apa yang berlaku adalah dalam notis yang diberi kepada ahli Parlimen, tidak berlaku langsung usul itu. Bukankah ini juga mengheret kepada pembubaran Parlimen secara automatik? Apakah sebenarnya yang Muhyiddin dan kerajaan itu belakang ini cuba mencorakkan negara? Sedangkan Parlimen adalah tempat yang paling baik untuk berdemokrasi. Buat pertama kalinya di dalam sejarah, Parlimen kali ini tidak boleh nak berdemokrasi seperti biasa. Parlimen is a silent parliament. Ahli Parlimen pergi ke Parlimen hanya untuk mendengar dan balik. Betul-betul tidak menggerakkan demokrasi yang sepatutnya. Apakah yang sebenarnya kerajaan betul belakang ini nak tunjukkan kepada rakyat? Dua perkara yang saya bangkitkan ini penting. Kalau pemimpin-pemimpin kita dengar, ini dua perkara yang perlu diberi perhatian. Silakan. Ya, sebab itu saya sambung sikit. Betul. Ya, saudara saya sebut tadi. Kalau kita tengok peraturan 14 pun, kalau kita tengok standing order peraturan 14 sendiri menyatakan bahawa dia ada prosedur. Dalam kita kena tengok prosedur kepada peraturan mesyuarat itu, dia ada yang macam saudara sebut, dia ada Tuan Yang-Pertua Agong masuk dalam Dewan, doa dibacakan, kemudian lepas doa ahli baru mengambil sumpah kalau ada, titah daripada baginda, pemasyuran yang di-Pertua, rayuan-rayuan, waktu pertanyaan menteri, pertanyaan bagi jawab lisan oleh menteri, usul, penerangan kepada menteri, ucapan pujian, ucapan takziah, memberi penerangan sendiri. Dan kalau kita tengok peraturan 14, urusan-urusan bagi tiap-tiap persidangan hendaklah mengikut aturan seperti di bawah. Kecuali Majlis Mesyuarat menetapkan aturan lain. Namun begitu, adakah Majlis Mesyuarat telah menetapkan aturan lain? Ataupun ini hanya keputusan Perdana Menteri? Itu persoalan, betul. Ini antara benda yang saya bincangkan dengan YB Akmal hari itu pun. Benda ini tidak pernah berlaku dan mungkin academician dan juga mungkin pengamal undang-undang boleh bahaskan, terutama dari segi perlembagaan. Adakah ini sesuatu yang beretika? Dan kalau tidak, dan kalau menyalahi undang-undang dan perlembagaan, adakah ini bermakna Parlimen kita sudah terbubar dengan sendirinya disebabkan ini tidak boleh berlaku dengan jaya? Itu saya boleh bahaskan dekat situ, saya boleh lihat dekat situ. Namun begitu, itu saya aspek pertama. Bagi saya aspek kedua yang kita kena tengok, macam tu itu saya kata tadi, sokongan, persepsi sokongan itu sendiri. Betul, saudara Syed sendiri kata ada sokongan ke tidak? Ada ke sokongan tu? Kalau kita tengok, kalau betul ada sokongan, kenapa engkau takut? Kalau betul ada sokongan tu, kenapa engkau takut sekarang ni nak mengadakan sidang penuh? Kenapa nak takut mengadakan 8 hari contohnya? Jadi daripada situ kita tahu bahawa sokongan itu sendiri sebenarnya bukan kata tak ada, tetapi dia tidak pasti sama ada sokongan itu masih kekal atau sokongan itu sudah berubah. Itu yang saya nampak dalam aspek yang ada sekarang, terutama yang melibatkan Parlimen 1 hari ini bersidang. Prof. Iswardi, satu lagi benda yang bahaya sebenarnya yang berlaku apabila peranan Parlimen dinafikan. Sebenarnya kita menuju ke arah negara yang dia punya, kita panggil konsep pemisahan kuasa tu dah makin timpang. Sedangkan negara kita terbina dengan konsep itu, dengan kontrak yang begitu, iaitu pemisahan kuasa yang saling mengimbang tara antara satu sama lain. Bila Parlimen dimatikan, ada maknanya ini satu usaha untuk memberi kuasa penuh kepada eksekutif. Eksekutif buat segala-galanya. Siapa dia eksekutif? Perdana Menteri, menteri-menteri kabinet. Ini eksekutif yang mengawal segala-galanya dalam negara. Kenapa Parlimen perlu ada? Parlimen perlu check and balance. Dia kena review apa yang menteri-menteri kita buat. Tegur, betulkan, gubal dasar untuk betulkan tindakan-tindakan kerajaan. Bila Parlimen tak ada, maka kerajaan ada kuasa penuh buat segala-galanya. Dan ini bahaya untuk mana-mana negara demokratik. Perdana Menteri ada kuasa.
buat belanja, keluar duit tanpa accountable, tanpa transparansi, tak transparent kepada parlimen. Benda ini sangat bahaya dan menjatuhkan negara kita ke belakang baliklah. Saya yakin kalau benda ni berterusan, ranking negara kita dalam arena demokrasi ini jatuh merudum. Dan yang kedua, alasan tak nak buat sidang parlimen apa? COVID. Dalam keadaan daripada PKP dah jadi PKPB, dah makin longgar. Orang boleh beratur berjam-jam nak masuk Econ-Safe, nak masuk NSK, nak masuk shopping mall. Orang boleh jaga jarak. Pekerja-pekerja boleh pakai mask, boleh bawa hand sanitizer ke mana-mana, boleh jaga kesihatan, boleh tahu jaga diri. Ahli parlimen kita tak pandai benda ni. Ahli parlimen kita terlalu lemah ke berbanding orang-orang ni? Atau memang sengaja nak menunjukkan ahli parlimen kita tu yang dalam hipotropi ni tertentu ini sangat lemah akalnya, walaupun saya tahu memang ada yang lemah akalnya. So, saya rasa benda ni sangat kartun, sangat keanak-anakan. Kalau rakyat yang bijak pandai kat luar sana, netizen yang mahir tu, dia akan kata yang pertama tadi, negara kita dalam bahaya, menuju kepada Perdana Menteri ada kuasa penuh, dan yang kedua, merendah-rendahkan ahli parlimen kita. Ni budak mahasiswa yang tulis tadi ni, dia ni seorang yang membodohkan ahli parlimen kita, yang menganggap ahli parlimen kita tak cerdik, tak pandai jaga diri. Itulah dalam bab ni memang bikin panas orang kata. Saya tak faham lah level mahasiswa kita sekarang ni, pemikiran dia orang pemikiran TikTok saya rasa ni. Bukan semua, jangan marah pula budak-budak ni. Alamak, dak baru nak up ni lah. Pakcik gurau lah. Tapi saya nak cakap macam ni lah. Saya kata kalau mental cepat koyak, saya tak boleh jadi pemimpin dek. Mental jangan mudah koyak. Okey. Cuma satu, bila kita bercakap tentang sidang parlimen, ada lagi satu ura-ura. Ini saya bawa lagi eksklusif pada malam ini. Oh, special. Eksklusif. Tadi UMNO saya kata nak pergi Sailam Muhyiddin Nabudi tidak percaya. Eksklusif lagi. Ialah ada ura-ura mengatakan bahawa Muhyiddin sekarang ini akan berkemungkinan steering balik ke arah Pakatan Harapan. Sebab dia tahu bahawa sokongan terhadap dia melalui UMNO itu almost impossible nak dapat. Almost impossible nak dapat semua. So sekarang ni dia instead of getting en bloc UMNO, dia yang mana nak sokong dia sokong, tetapi dia perlukan undi Pakatan Harapan untuk memastikan dia terkekal berkuasa dengan syarat bahawa dia kekal menjadi Perdana Menteri. Okey, itu syarat dia. Tetapi dia akan ambil Pakatan Harapan ni jadi menteri-menteri macam mana dululah. So pendapat saudara, macam mana dalam keadaan sekarang ni? Saya tahu dia dah tak sabar tu, saya minta Syed dulu cakap. Okey. Saya akan Iswandi, kalau bila bercakap soal mungkin Muhyiddin ini nak U-turn balik ke, mungkin dia nak pergi balik ke, menyokong ke sana ke, atau lompat balik ke, ini tidak pelik bagi orang yang seperti Muhyiddin, Azmi, Zuraida, ini tidak pelik. Kalau coalition yang mereka duduk, bendera parti yang mereka pakai sehingga mereka boleh menang kerusi parlimen, akhirnya mereka khianat dan mereka keluar. Mereka heret balik kepada membentuk kerajaan itu belakang. Jadi apalah peliknya bila mereka nak U-turn semula. Ini tidak pelik. Tetapi yang lebih pelik adalah, adakah semangat setia kawan sesama pengkhianat ini kuat? Ini menjadi persoalan besar. Saya yakin yang Muhyiddin juga tak berapa nak yakin dengan sokongan yang dia ada. Sebab kita tengok, bila Muhyiddin membentuk kerajaan, meletakkan timbalan Perdana Menteri itu satu kegagalan bagi Muhyiddin. Mengapa? Sebab dia tak boleh letak seorang pun daripada mereka jawatan nombor 2. Akhirnya dia terpaksa assign 4 menteri kanan. Dan kita lihat bahawa orang yang paling tamak haloba, yang memang dahagakan kuasa hari-hari, orang seperti Azmin Ali contohnya, akhirnya berada di emang 4 menteri kanan ini. Saya tidak menolak kemungkinan. Adakah orang seperti Azmin Ali ini nak duduk jadi menteri kanan aja? Tidak. Saya yakin cita-cita Azmin yang utama adalah hendak menjadi Perdana Menteri. Apalah sangat kalau Parti Keadilan ini pun dia khianat. Apalah sangat kalau Tun Mahathir pun dia khianat. Apalah sangat kalau Anwar Ibrahim pun dia khianat. Ini Muhyiddin apa? Saya lebih yakin bahawa Azmin dan semua komplot-komplotnya kemungkinan besar juga bercita-cita nak jadi Perdana Menteri. Mungkin ini juga yang menjadi ketakutan pada Muhyiddin, sehingga dia takut nak buat sidang ini. Buat ni betul-betul tak ada sokongan, sekali sokongan pergi ke Azmin Ali, tak pening cerita.
Itu yang kawan tu pun fikir 3-4 kali nak buat sidang parlimen tu kan. Silakan Syuk. Tengok tangan Syuk dah bergetar-getar daripada tadi tu. Sila. Bibir dia dah getar dah tu. Tahulah bab U-turn ni macam Bro Syed Shah katalah, saya sangat setuju lah. Memang orang yang memang hidup dia dalam roundabout ni berpusing Roundabout. tak jumpa jalan keluar ni, ke mana dia boleh berpaut, dia berpaut. Asalkan poin dia ialah dia kekal berkuasa, kekal berharta, dia nak menyelamatkan generasi dia dengan jalan mudah, ambil harta negara. Saya rasa benda ni yang lebih saya khawatir ialah polemik yang akan ditimbulkan apabila betul-betul berlaku ni Bro Iswadi. Kalau betul-betul berlaku, saya lebih khawatir. Saya lebih selesa biarlah keadaan ni saya secara peribadi lah, tak mewakili organisasi. Biarlah keadaan ni berlangsung sampai ke PRU 15. Janganlah U-turn, duduklah sana. Ini yang pertama konsep saya, duduklah sana. Kerana saya khawatir bila mereka nak U-turn, polemiknya akan lebih dahsyat lagi. Ada orang dalam Pakatan Harapan berjiwa besar, buka pintu, akan ada yang lawan. So last sekali dia akan menyebabkan politik. Syuk. Dalam Pakatan Harapan ni ada yang sabar tahap dewa begitu. Itu masalahnya. Habis aku lepas dia dapat surat. Silap-silap 3-3 dapat surat. Salah. Alah, yang hianat pun tak dapat lagi surat. Tak ada. Betul Syuk. Saya setuju juga dalam keadaan yang ada sekarang ini kalau kita tengok. U-turn tu satu hal, roundabout tu satu hal. Namun begitu, yang kita utamakan, betul lah Syuk kata awal-awal tadi, prioriti. Prioriti kita apa sebenarnya? Adakah prioriti kita nak pegang jawatan menteri, nak pegang jawatan timbalan menteri, nak pegang JLC, atau prioriti kita sekarang ini nak stabilkan kerajaan? Sebab itu saya setuju juga kita berseluruh. Tindakan Datuk Seri Anwar Ibrahim kata bahawa kita buat sidang parlimen, tak ada undi tidak percaya pun tak apa. Sebab apa? Yang utama sekarang ini adalah menyelamatkan negara. Sebab kita tahu PRU 15 suka atau tidak dia akan berlangsung. Paling lewat Mei 2023. Itu paling lewat. Dan kita akan hadapi, kita akan pergi bentang. Dia nak suka ke, dia nak tahan ke, benda tak boleh nak ditahan. So sekarang ini prioriti kita adalah rakyat. Kita pastikan rakyat cukup makan, kita pastikan dana itu cukup, kita pastikan bajet itu cukup nak dibentangkan. Namun nak bentang macam mana? Kita nak pastikan cukup macam mana kalau sekiranya sidang parlimen itu tidak dijalankan. Maksudnya PN sekarang ini, Muhyiddin sekarang ini, atau sesiapa yang di belakang Muhyiddin lebih mementingkan pangkat darjat kedudukan dia daripada persoalan rakyat. Daripada persoalan sama ada bajet tambahan itu perlu atau tidak, kerana ia perlu kelulusan kabinet. Takkan kita nak tunggu Julai. Julai itu masa dah berlalu. Kan mungkin dah COVID pun dah mungkin balik kat China dah. So takkan masa tu baru kita nak cakap tentang peruntukan tambahan. COVID pun dah letih lah. COVID pun dah letih. Itu saya nak kata sekarang ini yang kita perlu ada dalam benda yang kita nak kena hadapi sekarang ini, dan membawa kepada persoalan. Okey. Saya nak cerita lagi eksklusif yang keempat pula malam ini. Ada lagi, okey. Banyaknya eksklusif ni sebab banyak dia dengan saya kejut ni. Kejut. Dengan Syuk ni saya kena bagi eksklusif banyak. Objektif UMNO ialah untuk bubar parlimen, adakan pilihan raya. Teng. Yes. Itu objektif dia. Dia tak nak lagi bersama dengan PN. Buktinya hari ini dekat mesyuarat Mufakat Nasional, dia sebut Mufakat Nasional lah, bukan Perikatan Nasional lah. Dia jemput UMNO dan PAS. UMNO dan PAS bersatu mana? Mana pergi bersatu? So akhirnya dalam mesyuarat, saya tahu perbincangan dia di samping perbincangan tentang Cini, dia juga membincangkan tentang hal tuju politik. Dan keutamaan mereka adalah sebenarnya bubar parlimen. Bubar parlimen dan adakan pilihan raya, sebab bukan setakat federal yang kucak-kacir, negeri pun kucak-kacir sekarang. Percayalah, eksklusif yang kelima. Lepas raya, Johor berkemungkinan akan jatuh balik. Yes, Johor akan jatuh balik lepas raya. Itu yang kita nak bagi tahu. Kucak-kacir ini risikonya, kosnya pada siapa? Pada rakyat. Kerajaan tak stabil ini pada rakyat, bukan pada pemimpin. Pemimpin gaji 40, 50, 60, 100 ribu. Pada rakyat. Bro Iswadi, saya nak komen sikit. Bab U-turn ni, saya rasa tak mustahil. Sebenarnya, tak tahulah saya nak berterima kasih atau saya nak marah. Statement yang dibuat oleh Timbalan Bersatu, Timbalan Datuk Mukhlis,
apabila dia buat statement yang bagi saya statement dia susah saya nak kata macam ni, berat, tak berani saya nak kata, tapi saya terpaksa kata statement dia agak jujur dekat situ. Apabila dia bercerita tentang apalah masa depan anggota Bersatu, ahli parlimen Bersatu. Dalam PRU 15 nanti kita nak bertanding kat mana, kita akan bertempur. Saya rasa benda macam ni menyebabkan diorang berfikir, satu, apa masa depan diorang. Dan kalau orang bijak pandai, saya kenal juga orang dalam Bersatu ni, diorang tak serendah level mereka seperti pemikir UMNO. Mereka okey juga pemikiran mereka dan mereka pasti berfikir benda ni. Kalau mereka nak berfikirlah. Dan apa masa depan mereka kalau mereka terus berada di situ, di samping PAS dan UMNO? Bagi saya tak ada masa depan. Yang pertama. Dan yang kedua, kepada UMNO, PAS Bersatu yang bersama dengan si Kitol dan gerombolannya. Bagi saya, kalau saya jadi mereka, saya tak akan dapat tidur lena setiap malam. Saya berada dalam satu kapal, yang kapal tu asasnya dibina oleh seorang pengkhianat. Apa dia letak paku berkualiti atau tidak, kapal tu asasnya bagus ke tidak, kayunya bagus ke tidak, semua si Kitol ni yang tahu. So saya tak akan dapat tidur selesa, saya tak akan dapat hidup selesa bila-bila masa saya boleh dikhianati. Dan macam mana orang UMNO, PAS dan Bersatu ni dapat tenang dengan keadaan macam ni? Saya tak rasa mereka selesa. Dan jalan yang terbaik untuk mereka, bukan untuk PH lah, jalan yang terbaik untuk mereka ialah buat muka tebal, U-turn. Mereka selamatkan masa depan kerusi mereka. Mereka ada hala tuju yang lebih jelas, UMNO di tempat yang sesuai, PAS di tempat yang sesuai, Bersatu di tempat yang sesuai, dan tinggalkan si Kitol ni. Itu mungkin option terbaik untuk mereka, tapi belum tentu terbaik untuk kita lah. So saya rasa U-turn ni memang akan berlaku, dan kalau betul berlaku kat Johor, itu petanda bahawa U-turn besar-besaran akan berlaku dalam masa terdekat. Saya rasa. Itu komen saya. Seperti yang tadi Syuk sebutlah kan. Tadi Suwardi kata macam mana UMNO. Sebenarnya UMNO menolak Perikatan Nasional ini. Sebenarnya itu tak pelik sebenarnya. Kalau kita kaji balik politik UMNO. UMNO tewas pada pilihan raya umum yang lalu ditolak oleh rakyat. Very clear. Habis. Kemudian PAS ini. PAS ini pula apa? PAS ini dia pusing-pusing tak pernah pun jadi federal government. Kecuali dengan jalan pintu belakang. Ini PAS. Ini bukan saya nak kritik. Tepuk atang. Parti PAS ke tidak. Saya ni admire kepada parti Islam. Parti Islam yang betul-betul memperjuangkan Islam. Tapi bukan parti Islam yang menggunakan Islam akhirnya tepuk atap, ambil kuasa jalan belakang. Ini tak boleh kita maafkan. Ini di luar daripada prinsip Islam. Inilah PAS. Kalau nak suruh PAS jadi kerajaan dengan cara yang betul, cara pilihan raya, dia tak boleh jadi. Jadi dia duduk dengan cara pintu belakang. Bila ada si Kitol, macam Syuk cakap tadi, bila ada si Kitol daripada Pakatan Harapan yang berkhianat, UMNO dan PAS ni kita tak boleh nak salahkan pun. Mereka ni memang dahagakan kuasa. Yang satu parti dah kalah teruk, satu lagi parti tak pernah jadi federal government. Jadi bila ada pengkhianat macam si Kitol buka tangan, bukankah dua-dua orang ini akan menyambut? Menyambut, ambil kesempatan untuk menjadi kerajaan. Duduk jadi kerajaan. Tapi kalau kita lihat balik, kedudukan parti PAS misalnya, adakah parti PAS dapat jawatan-jawatan menteri yang sesuai atau setara dengan kekuatan yang mereka miliki? Tidak juga. Menteri Alam Sekitar contohnya, pecah daripada 4 kementerian yang ada pada Pakatan Harapan. Adakah itu menteri yang berbaloi? Adakah kita nampak dia perform sebagai Menteri Alam Sekitar? Bersyukurlah, bersyukurlah ada. Jadi adakah perkara-perkara ini menyebabkan mereka selesa? Sebenarnya saya boleh sebutkan begini, Kerajaan Perikatan Nasional ini, PAS dan UMNO ini tidak terlebih daripada duduk di bawah kaki si Kitol. Itulah Kerajaan Perikatan Nasional. Yang dicorakkan oleh Kerajaan Perikatan Nasional si Kitol. Jadi PAS dengan UMNO ini bukan mereka tak sedar. Sebab itu kalau kita perhatikan, Presiden UMNO tak jadi Menteri Kabinet. Timbalan Presiden UMNO tak jadi Menteri Kabinet. Beberapa pemimpin kanan UMNO begitu mengkritik kerajaan ini. Sebab apa? Sebab mereka sedar bahawa gabungan Perikatan Nasional gabungan yang rapuh. Dan kita juga mendengar beberapa minggu lepas ada sumber-sumber yang mengatakan bahawa Majlis Tertinggi UMNO declare bahawa gabungan ini hanyalah kerjasama ahli parlimen dan dia bukan gabungan parti. Kalau kita kaji balik kedudukan si Kitol dan kawan-kawan, mana dia nak pergi? Takkanlah dia nak tubuh satu parti kudu pula untuk bagi dia bertanding. UMNO juga tak akan beri ruang kepada mereka untuk masuk. Saya ambil contoh Azmin sendiri di Gombak lah. UMNO Gombak cukup kuat. Cukup kuat. Saya pun ada juga kawan-kawan dalam UMNO. UMNO Gombak cukup kuat. Kalau Azmin masuk UMNO Gombak contohnya, macam mana dia nak bagi kerusi tu?
Confirm dia bergaduh teruk. Sebab itu UMNO tidak akan buka jalan kepada Bersatu mahupun kumpulan Sikitol. Sebenarnya yang menjadikan UMNO benci kepada kumpulan Bersatu ni saya kira kerana adanya Sikitol di situ. Jadi kalau Sikitol mengikuti video ini, Sikitol dia tahulah siapa dia sendiri kan. Kalau dia mengikuti video ini, dia tubuhlah Parti Kudu Negara. Bertanding atas logo Parti Kudu Negara. Kita tengok boleh pergi setara mana. Dengarnya dia orang nak tubuhkan parti sendiri ya. Saya dah dengar juga yang benda itulah tu Parti Kudu. Parti Kita Kudu. alu-alukan. Kita alu-alukan. Kita alu-alukan. Lawan tetap lawan. Okey, ada soalan ni, soalan daripada penonton ya. Okey, ini menarik juga ya. Sekiranya usul undi tak percaya terhadap Muhyiddin Berjaya dilakukan dalam parlimen. Ini soalan ni dan saya dah bahaskan sebelum ini. Adakah MP Pakatan Harapan akan menyokong sepenuhnya Datuk Seri Anwar Ibrahim? Ataukah adakah MP Bersatu yang bersama TUM akan menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri? Ataupun dia kembali kepada Tun Mahathir balik? Ini satu soalan yang menarik juga. Syed Shah kena jawab. Syed Shah kena jawab. Dia orang tiba-tiba rasa nak pergi tandas. Okey. Persoalan siapa Perdana Menteri itu tidak mustahak. Seperti yang saya sebutkan tadi, persidangan ini yang pertama sekali harus berlaku. Persidangan ini yang pertama, Muhyiddin perlu membuktikan bahawa dia ada sokongan. Kalau yang perkara pertama ini pun dia tak boleh buat, siapa menjadi Perdana Menteri itu langsunglah tak mustahak. Sebab jawapan step pertama selamat ini pun dia tak boleh buat. Kan? Jawapan selamat tu. Itu jawapan selamat tu. Sila. Syuk. Dia selamat sangat. Dia main-main di atas titian usam, Syuk. Syuk, apa lagi? Saya timang. Anda lembut. Saya rasa Syed Shah tak boleh bagi jawapan direct lah. Saya rasa nampak macam kuota internet saya nak habis ni. Mungkin kejap lagi live dia berhenti. saya rasa dia bukan soal amanah nak sokong ke tidak, Bersatu nak sokong ke tidak, DAP nak sokong ke tidak. Soalnya kita perlu Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi PM bukan kerana dia Presiden Keadilan. Tapi bagi saya, kerana dia terlampau banyak cakap dah sebelum ni. Dia terlampau banyak cakap, dia nak buat itu, dia nak buat ni, negara, gagasan negara, wawasan itu. Bagi dia jadi PM, biar dia buat apa yang dia cakap. Itu bagi saya, daripada orang yang kita tak tahu apa-apa. Kalau kita angkat orang jadi PM, kita tak jelas pun apa wawasan dia. Buat apa? Lebih baik kita angkat orang yang memang dah clear dia ada wawasan, dia ada gagasan, dia ada hala tuju. So soal nak sokong ke tidak bukan soalnya, soal perlu. Kalaulah amanah memahami ini, kalau DAP juga memahami ini, Bersatu juga memahami, tak ada isu dah sebenarnya. Dan kita pun benda ni dah sepakat dalam perjanjian sebelum terlerainya dengan pengkhianatan. Benda ni dah sepakat. So hanya perlu laksanakan semula. Kalau Tun M, tadi kalau kita tengok, kalau Tun M dan orang-orangnya tengok benda ni pun, saya mengharapkan benda ni tak berulang lagi flip-flop. Serahkan kembali arena politik ni di atas track yang sepatutnya berlangsung. Yang sepatutnya berjalan. Sebab kita khianat pada track ini, kita langgar track ini, jadilah politik pincang macam hari ini. Tu pandangan saya, Profesor Adi. Lantaklah. Dia dua perkara. Agak lepas dia bagi surat dekat Syuk. Dia dua perkara saya sebut. Yang pertama berkenaan dengan satu video pengkhianatan tular hari ini yang part 2. Saya dapat tadi ucapan Tun Mahathir. Dia mengatakan sendiri bahawa saya sudah berjanji, dia kata, dan saya kena serahkan janji itu dengan janji saya itu serahkan Perdana Menteri. Dan yang kedua saya kata, kalau sekiranya kita tidak tuntaskan, kita tidak finalisekan siapa jadi Perdana Menteri, which yang kita pun memang dah ada perjanjian Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, kita akan berpecah sekali lagi. Kita dapat jatuhkan Muhyiddin, tapi lepas tu dah berpecah. Oh, ada sebilangan nak Tun Mahathir jadi Perdana Menteri, sebilangan nak Anwar jadi Perdana Menteri. Akhirnya kita tak dapat lagi kata sepakat. That is why, kalau bagi saya jelas sebenarnya, tuntas jelas jatuhnya Muhyiddin dalam undian, katakanlah berlaku undi tidak percaya sampai sekarang atau akan datang, Perdana Menterinya Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tidak ada dakwa-dakwi, tidak ada persoalan, tidak ada apa-apa yang kita boleh nak persoalkan. Number one, Tun M sendiri daripada itu, dia kata bahawa ini adalah janji. Nombor dua, kalau sekiranya tidak ada tuntas jawapan tersebut, maka kejatuhan Muhyiddin Yassin dan naiknya Pakatan Harapan menjadi kerajaan sekali lagi, dalam keadaan masih lagi berpecah. Tidak jelas benda tersebut. Masih lagi dalam keadaan sama-sama. Itu yang
yang kita nak utarakan. Okey, kita habiskan kat situ sikit. Kita bawa soalan yang seterusnya. Saya itu dah tuntas tu. Okey. Komen sikit saman 10 juta. Yang lompat parti kerana Tun M tak serahkan. Okey. So komen sikit saman 10 juta untuk yang lompat parti. Kena komen sikit sama 10 juta untuk yang lompat parti. Apalah moderator ni bagi satu soalan penuh. Panjang betul soalan ni. Okey. Syuk jawab. Dia setiausaha. Macam mana Syuk? Dah on tak on ni? Aduh, saya rasa itu bukan kerja setiausaha MK, itu kerja setiausaha agung. Apalah Syed. Untuk pastikan benda ni jalan. Dah kalau ikutkan keadilan ni boleh jadi. Kalau ikutkan keadilan ni dah kaya dah. Dah banyak sangat lompat. Dah banyak benda yang kita boleh saman dan benda ni tanda tangan agreement. Sama seperti kalau Bro Iswadi ingat Invoke pun buat benda yang sama terhadap calon-calon yang dibantu oleh Invoke. Kita ada tanda tangan, jangan khianat. So kalau khianat, kita proceed lah dengan tindakan undang-undang. Soal menang, dapat tak dapat, biar mahkamah putuskan. Tapi bagi saya kita kena proceed dengan tindakan undang-undang. Bukan soal 10 juta tu sangat, Bro Iswadi. Soalnya macam awal-awal tadi kita bincang, soal moral yang kita nak tunjukkan kepada rakyat tu. Itu lebih penting daripada nilai 10 juta tu. Bagi saya orang ni kalau dia nak khianat, kita tawarkan RM1 pun, kalau memang orang tu pengkhianat, dia ambil ke benda tu. Alright. Betul. Pada saya kan Iswadi, dah sampai masanya untuk kerajaan ataupun satu peraturan diwujudkan, digubal supaya adun dan ahli-ahli parlimen ini terikat dengan parti masing-masing. Apabila lompat, serahkan balik mandat itu kepada rakyat. Peraturan itu dikuatkuasakan, bukan soal bila lompat dia kena bayar 10 juta, 20 juta, berapa juta pun orang boleh bayar. Kalau tengok Zuraida tadi selamba je terima cek banyak macam tu. Kalau setakat 10 juta, 20 juta dia ahli politik ni apalah sangat. Boleh bayar. Tapi kalau katakanlah satu peraturan dikuatkuasakan, bila you lompat as a ahli parlimen misalnya, you lompat daripada keadilan pergi UMNO misalnya, kerusi you terbubar, kerusi you tergugur. Saya rasa pengkhianatan ini sukar untuk berlaku. Soalnya lah enforcement itu. Saya nak ulas bab tu daripada segi undang-undang. Sebab perkara ini pernah dibuat, anti-hopping bill pernah dicadangkan di peringkat federal. Dan Hanifah Maidin mengatakan tahun 2019 bahawa masalahnya adalah benda ini bertentangan dengan perlembagaan. Dia disebut beberapa artikel. Jadi bagi saya, untuk mengelakkan perkara ini, maksudnya untuk meluluskan juga perkara ini, kita kena amend perlembagaan tersebut. Namun untuk amend perlembagaan, kita perlukan 2/3 ahli parlimen bersetuju untuk mengubah perlembagaan tersebut. Bagi saya setuju anti-hopping law ini perlu ada. Di integriti manusia sekarang dengan integriti zaman-zaman kemerdekaan dulu lain. Integriti manusia sekarang ni, betul lah kalau kita kata tadi, lompat 10 juta, bang, dia punya offer 50 juta bang. 10 juta tolak, dia masih ada 40 juta. So apa masalah? Dia kata kan? Satu projek 50 juta tu. Rosmah dapat berapa? 500 juta. Rosmah dapat berapa belas juta, berapa puluh juta satu projek. Kan? Kalau kita nak tengok macam tu keadaan dia. Okey, kalau ada soalan menarik tu. Saya nak dengar pandangan Iswadi. Siapa calon TPM kalau Anwar PM? Kalau saya baca. Siapa calon TPM kalau semua boleh buat sakit perut gitu. Okey, siapakah calon TPM kalau Anwar menjadi PM? Iswadi murni lah. Apa lagi? Dia macam ni bang. Dia macam ni. Persoalan dia nak tanya, dia kata nak sakit perut, nak pergi tandas. Jangan tanya yang tu dulu, tanya tandas ada ke tidak. Nah, maksud saya macam ni. Jawab persoalan Perdana Menteri dulu. Kita decide on Perdana Menteri. Timbalan Perdana Menteri, naturally dia akan datang. Dan of course, normally timbalan Perdana Menteri ni dia akan datang daripada parti sahabat kita. Kan? Berkemungkinan Amanah, berkemungkinan DAP, orang Melayu. Tidak menjadi satu masalah pun. Ada orang kata, "Oi, apa ni DAP nak jadi timbalan Perdana Menteri habis dalam Malaysia." Bang, DAP bukan MCA bang. MCA, Malaysian Chinese Association, ada huruf C dekat situ. DAP tak ada huruf C. Kan? Kalau kita nak tengok. Namun begitu, seperti saya kata, persoalan TPM ini kita kena lihat utamanya soalan PM tu dulu. PM kita tak selesai, kita nak bahaskan soalan TPM agak menjadi satu kejanggalan lah kalau kita nak bahas bab tu.
Kan kalau kita nak tengok. Tak tahu yang lain mungkin ada pendapat? Dia kalau kita bercakap soal Perdana Menteri ni kan, kita cakap serius lah. Soal Perdana Menteri ni kan, dia sebenarnya bukan tak pernah tak jelas dengan Pakatan Harapan ni. Pakatan Harapan is very clear soal siapa Perdana Menteri ni. Apa perjanjian Pakatan Harapan ketika kita dibentuk? 3 perkara. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah. Kemudian Datuk Seri Anwar akan diberikan pembebasan dan Datuk Seri Anwar akan diangkat sebagai Perdana Menteri. Very clear. Maksudnya semua orang tahu. Perdana Menteri sekarang Tun Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri seterusnya Datuk Seri Anwar. Kalau orang bertanya saya, siapakah Perdana Menteri? Siapakah calon Perdana Menteri? Jawapan saya itulah. Perdana Menteri sekarang Tun Mahathir Mohamad, bakal Perdana Menteri adalah Datuk Seri Anwar. It's very clear dalam Pakatan Harapan. Pakatan Harapan tidak pernah tak clear. Yang tak clear ini pengkhianat. Saya yakin kalaulah kerajaan Pakatan Harapan ini tidak dijatuhkan, saya nak sebut perkara ini bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim secara berkali-kali menyebut beliau menyokong kepimpinan Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri. Beliau memberikan sokongan padu pada Tun Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri. Tun Dr. Mahathir Mohamad pula berkali-kali menyebut di lidah, di hati, wallahualam. Menyebut di lidah bahawa dia bersedia untuk menyerahkan kuasa. Berkali-kali juga ia sebutkan begitu. Yang kita kedengaranlah selepas APEC. Tapi adakah perkara ini dapat direalisasikan? Akhirnya tidak berlaku. Kerana diwar-warkan kepada umum bahawa Anwar nak jatuhkan Mahathir, Anwar nak rebut jawatan Perdana Menteri. Akhirnya hari ini kita tengok Mahathir pun tak jadi Perdana Menteri, Anwar pun tak jadi Perdana Menteri. Yang orang duk kata Anwar nak jadi jatuhkan Mahathir ni, akhirnya Mahathir hari ni orang biasa, Anwar orang biasa, Anwar masih lagi bersama Mahathir. Orang yang duk cerita kata Anwar nak jadi Perdana Menteri ni, dia nak jadi Perdana Menteri, si Kitol boleh duduk belakang dia. Nampak tak sebenarnya? Sebenarnya persoalan siapa Perdana Menteri di Pakatan Harapan ni very clear. Benda itu tidak ada pertikaian. Kan tak? Soalnya sekarang adalah adakah Perdana Menteri yang sekarang? Itu soalan yang paling mutlak dan utama. Adakah Perdana Menteri yang ada sekarang ini ada sokongan sebagai Perdana Menteri? Ini selagi tidak dapat dibuktikan secara umum, saya tidak yakin bahawa Perdana Menteri ini ada sokongan. Silakan, teruskan. Cakap tentang Muhyiddin lah ni. Muhyiddin lah. Ini bukan cakap selamat ni. Ini cakap betul-betul ni. Sila. Okey. Ni ada satu soalan menarik ni. Adakah PKR sudah bersedia 100% pada masa akan datang daripada dikhianati? Kita tidak mahu pengkhianat 2.0 berlaku lagi. Ini saya jawab dulu. Okey, saya nak tambah sikit daripada soalan itu. Saya nak tambah sikit. Sebab apa? Kalau kita tengok, terdapat juga kata-kata orang kata apa? Kata-kata resah di kalangan sahabat-sahabat dan juga ahli parti sendiri bahawa tindakan kita ni terlalu perlahan. Sehingga kita, tu saya kata tadi, tidak menampakkan kita serius dalam kita nak membuang pengkhianat-pengkhianat ini. So macam mana dalam keadaan ni? Okey, saya tak apa. Saya jawab, itu saya sambung. Silakan. Okey. Dia adakah keadilan bersedia untuk berhadapan lagi sekali krisis ini dan keadilan akan bersih daripada pengkhianat? Bersedialah kalau bagi Syuk Iswadi jadi calon, very clear. Orang-orang ini punya prinsip. Janganlah sekali lagi kita ini pun saya nak kena sebut pada pimpinan keadilan rakyat. Kadang-kadang kena nilai juga kedudukan orang-orang yang setia ini, macam Iswadi, macam Syuk ni. Syah. Terbatuk. Orang setia berjuang ni ada. Orang berjuang mati-matian tapi akhirnya yang diangkat orang macam si Kitol, geng-geng si Kitol. Ketika mereka diberikan kerusi itu, saya kedengaran pemimpin-pemimpin tertentu menyebut bahawa mereka akan setia dengan parti kerana mereka diberikan kedudukan, mereka akan menyumbang kepada parti. Akhirnya hari ini kita tengok yang keluar parti itu sana sini bergelar YB. Yang tak diberi ni macam Syuk, macam Iswardi. Yang tak bergelar YB duduk bertahan parti. Bertahan ni. Bertahanlah sampai kita pun sebenarnya kesabaran kita tak dewa juga kan. Sebenarnya kalau ditanya orang tanya saya adakah keadilan bersedia untuk berhadapan dengan krisis seperti ini kalau diberi kepada orang yang tepat untuk berada di barisan hadapan, insya-Allah. Tapi kalau diberi balik kepada orang yang dianggap sebagai pengkhianat, kumpulan-kumpulan Sekitol ini hanya kerana nak memastikan mereka kekal dengan parti, cukuplah. Akhirnya yang keluar semua bergelar YB. Ini jadi pengajaran kepada Parti Keadilan Rakyat.
Ya, Bro Iswardi, kalau saya boleh tambah sikit sebelum Bro Iswardi rangkumkan. Saya nak tambah sikit. Okey, dah rangkum tu bagus lah tu. Saya nampak Bro Iswardi tak sabar tu. Saya boleh tambah sikit. Ada dua. Saya menarik bab pengkhianatan ni. Saya tahu bukan saja ahli PKR. Orang yang bukan anggota PKR pun simpati dengan nasib PKR ni. Orang pun faham betapa peritnya perjalanan yang terpaksa PKR lalui. Ada dua sebab pengkhianatan akan berlaku. Yang pertama, pengkhianatan dari dalam sekali lagi. Dan yang kedua, pengkhianatan dari luar sekali lagi. Iaitu yang dari luar ni, kalau sekali lagi kita membuka pintu kerjasama dengan mana-mana parti ataupun individu yang kita tahu kita hanya melepaskan anjing yang tersepit, walaupun kadang-kadang anjing lebih mulia daripada mereka ini, kita melepaskan anjing yang tersepit, sekali lagi pengkhianatan boleh berlaku. Pengkhianatan boleh berlaku. Mereka tak ada tempat, mereka U-turn, mereka datang balik kepada PH, kita buka jalan, mereka masuk dan pengkhianatan boleh berlaku. Ini juga asas yang menyebabkan kita begitu sinis kepada idea untuk membuka semula penyertaan parti rakan kita yang telah keluar yang nak masuk balik ke dalam PH. Kita sinis kepada idea ini. Yang kedua ialah kalau PKR macam Bro Iswardi cakap tadi, slow mengambil tindakan terhadap anggota parti yang saya rasa jelas melanggar disiplin, tak setia. Tak setia ni perkara macam skema sangat, macam boyo setia-setia ni. Tapi saya rasa dia dah jelas-jelas tak menghormati parti, dia sepatutnya ambil tindakan tegas. Saya suka kenyataan Setiausaha Agong yang mengatakan tindakan yang luar biasa perlu perkara yang luar biasa perlukan tindakan yang luar biasa. Maka inilah masanya untuk gunakan terma itu. Mengapa bagi saya selaku orang yang terlibat juga dalam proses mengemukakan aduan, memfailkan laporan disiplin, saya rasa mengapa terlalu rigid apabila perkara sudah rabak, sudah barai, mengapa nak mengambil tindakan ini terlalu perlahan bagi saya. Terlalu slow, masih ada anggota di bawah yang akhirnya buat laporan polis pada presiden dia sendiri. Masih ada anggota yang macam tu. So saya rasa bukan salah buat laporan polis tu, tapi laporannya lawak dan jenaka bodoh pula tu. Dan saya rasa sebab apa? Sebab kelemahan kita sendiri mengambil tindakan tegas atas alasan tak cukup bukti. Orang tu dah nyata-nyata tak obey, tak taat kepada arahan parti. Kita duk tunggu bukti. Gunakanlah perkara luar biasa untuk tindakan luar biasa itu. Sekarang dan perlembagaan parti pun memang ada peruntukan untuk perkara itu. MPP ada kuasa penuh untuk pecat terus orang-orang yang begini. Ini adalah situasi yang luar biasa untuk MPP ambil tindakan yang luar biasa. Kalau tidak, akan berlaku lagi pengkhianatan. Presiden sendiri yang akan sakit, parti sendiri yang akan menderita. Kalau mereka saja sakit tak apa, tapi rakyat juga akan merasa kesan jangka panjang akibat pengkhianatan dan pengkhianatan ini. Itu nada saya lah Bro Iswardi, tak tahulah sama ada bercanggah dengan parti atau tidak, saya tak kisahlah benda ni. Okey. Surat. Dia okey, saya nampak macam ni lah. Dia test kita, the next test ujian kepada kita ni di samping yang berlaku sekarang ini adalah pemilihan parti yang akan berlaku tahun hadapan, hujung tahun hadapan, paling awal tahun depan, ataupun kita boleh tambah 18 bulan lagi, tapi saya tak rasa 2023. Berkemungkinan sama ada hujung tahun depan ataupun pada tahun 2022. 2022 pemilihan parti akan berlaku. Nah, pada ketika itu kita akan dapat melihat satu lagi ujian. Adakah terdapat golongan-golongan ini masih berada berlingkaran bersama dengan kita, dan adakah kita akan menentang mereka sehingga terbang kerusi meja sekali lagi? Antara persoalan-persoalan yang kita akan lihat pada pemilihan parti yang akan datang. Udahlah, letihlah nak melawan mereka ni, penat. Kita tak ada duit. Yes. Satu benda yang kita tak ada duit ni. Nah, itu saya kata pengkhianatan itu jelas, dan bila kita duk lawan mereka, orang duk kata kita lawan orang sendiri. Tapi sekarang bila benda dah berlaku, maka jelas bahawa benda yang berlaku ini kita melawan, terbang kerusi meja dahulu, terbang whiteboard, tercabut dia punya pagar itu. Ada sebab, ada justifikasi dia. Kita buat macam tu, kerana kita buat macam tu lah, jelas katil sampai keluar daripada parti kita, sehingga jatuhnya negara keadaan ini untuk membuktikan betapa benarnya dakwaan kita, bukan setakat prasangka-prasangka, bukan setakat kita rasa cemburu dan sebagainya. Okey, itu yang kita rangkumkan, bahawa sebenarnya
kesimpulan dia sebenarnya kalau kita nak tengok parti kena cepat, kena tangkas. Betul kata Saudara Syuk tadi. Kalau if you want to take an extraordinary punya action, you have to do extraordinary punya kerja, you have to do an extraordinary punya action. Tindakan yang luar biasa. Tindakan yang luar biasa. Mungkin sekarang ini tak relevan dah dalam keadaan untuk kita nak persoalkan seorang demi seorang. Bukti yang ada, MPP pecat. Lepas tu kalau dia rasa dia setia, dia buat rayuan. Apa susah? Betul. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Saya tengok ni. Apakah perancangan AMK bagi membina semula parti yang telah dirosakkan mereka yang bergelar pengkhianat? Betul juga kalau kita tengok daripada segi saya soalan saya nak tambah ni. Kenapa kita tak nak turunkan keahlian kita kepada 16 tahun? Itu mungkin boleh difikirkan. Saudara Syuk, Saudara Said, macam mana? 16 tahun boleh jadi ahli. Saya dulu. Okey, sila. Saya dulu. Apakah perancangan AMK? Sebagai naib AMK, saya minta Susan jawab. Silakan. Guna power dalam live, mana boleh. Perancangan AMK, YB Akmal Nasir dah susun. Kalau saya boleh cakap dekat sini ya Bro Iswadi, Bro Syed Shah, Bro, YB Akmal Nasir sangat progresif dan proaktif dalam isu nak membersihkan keadilan ni. Malah bagi saya lah, saya tak masuk dalam MPP pusat, saya tak masuk dalam Biropol pusat. Tapi bagi saya dari luar saya melihat beliau antaranya agresif menggesa parti supaya bertindak cepat kepada mereka-mereka yang khianat ini. Itu di peringkat minta tindakan, di peringkat tindakan kita sendiri pula. Beliau dari awal lagi sejak musim-musim pengkhianatan ni, sebelum COVID lagi, kita dah khianat musim pengkhianatan ni. Beliau dah aktif berkomunikasi dengan kepimpinan AMK negeri, kepimpinan AMK cabang. Beliau ada berkomunikasi dengan mereka dan beliau berkomunikasi dengan kepimpinan-kepimpinan wanita. Semuanya dalam, sebab kita nak pastikan anggota di bawah tu, kepimpinan terutamanya di akar umbi, berada dalam lingkungan faham dan tahu tentang apa yang sedang berlaku dalam parti dan ke mana kita nak pergi. Dan beliau juga meletakkan garis-garis pendirian AMK yang jelas. Contohnya dalam isu kerjasama semula dengan Bersatu, kerjasama semula dengan parti-parti lain, apa pendirian kita dalam mereka, beliau meletakkan garis yang jelas supaya anggota ni faham bagaimana pendirian kita. So, dari segi effort kendiri ataupun effort mandiri untuk bertemu dengan anggota akar umbi itu sedang berlangsung. Dan kalau ada yang kat bawah sana rasa belum lagi saya tak sempat lagi nak berkomunikasi dengan ketua MK, sabar, ia dalam proses berjalan dan insya-Allah dengan adanya kemudahan live macam ni lebih ramai, lebih mudah untuk kita berkomunikasi terus dengan anggota, bukan sahaja kepimpinan tapi anggota AMK di peringkat akar umbi, dengan harapan mereka ni faham dengan apa yang situasi yang berlaku, lebih khusus lagi terhadap pengkhianatan ni, suasana pengkhianatan ni, supaya mereka dapat ambil pendirian dan elakkan diri mereka daripada terjebak dengan benda yang kotor ini. Itu di peringkat AMK lah. Prioriti kita ialah bersihkan parti, perkukuhkan jentera AMK dan letakkan hala tuju yang jelas untuk ke depan. Itu prioriti kita sekarang. Saya nak tambah sikit. Kalau kita sebut tentang soal, saya nak mulakan dengan soal ketua AMK dulu. Saya di antara anggota AMK yang lama merasai zaman AMK ni berubah-ubah ketua. Ini bukan puji, sebab kalau puji Akmal ni tak ada apa-apa. Dia bukan menteri pun, kerajaan dah tumbang dah. Banyak-banyak ketua AMK yang ada. Akmal ni di antara ketua yang ada vision dan ada perancangan. Jadi saya nak kaitkan begini, kalau ditanya saya, apakah perancangan Angkatan Muda Keadilan mendepani kasus ini? Kasus pengkhianatan ini banyak sebenarnya. Yang paling utama adalah memperkukuhkan komunikasi. Satu, memperkukuhkan organisasi. Dua, saya boleh sebutkan begini, dalam Parti Keadilan, antara semua sayap yang ada, MPP Pusat, MPP Wanita, MPP AMK, kalau diperhatikan betul-betul, AMK yang paling agresif dan paling terawal mengkikis kumpulan pengkhianat ini keluar daripada Angkatan Muda. Ini bukan saya nak puji ketua, sekali lagi saya sebut, ketua kita bukan menteri, kalau puji dia tak ada apa-apa ni Akmal, kalau tengok bukan puji ya. Saya nak katakan begitu. Maksudnya jelas bahawa Angkatan Muda hari ini mempunyai perancangan jangka panjang. Sebab itu kalau kita lihat live ini contohnya, ini adalah satu pencapaian yang 10 tahun dulu tak pernah ada. Ketika saya bersama dengan zaman YB Samsul, zaman Ezam, zaman YB ni, ini adalah pencapaian terbaik dalam keadaan kita menempuhi zaman pengkhianatan ini. Perancangan itu tetap ada. Orang tanya kita, adakah Angkatan Muda pecah? Angkatan Muda tidak pecah.
Adakah ada yang dipecat dari Angkatan Muda? Ada. Banyak. Khianat kita buang. Adakah selepas buang kita goyang? Tak ada. Saya masih ada, Syuk masih ada, organisasi kita masih kuat, kita masih berperancangan, kita masih bermesyuarat, kita tampil sebagai sayap yang paling kuat, berpendirian, walaupun kadang-kadang pendirian kita ini tidak selari dengan pendirian parti, tapi parti kena tahu bahawa ini adalah suara anak muda, ini adalah pendirian anak muda, ini adalah ketegasan kita. Dan kalau kita takut sebagai anak muda nak bawa suara ketegasan kita ini sendiri, saya fikir itu bukan Angkatan Muda lah. Sebagai parti agresif, progresif, apa sih lagi tak. Tapi nak bawa suara ketegasan ni takut. Takut. Jangan jadi Angkatan Muda. Sebab tu saya katakan tadi, Angkatan Muda punya perancangan, kita ada banyak lapis-lapis baru, kita ada tubuhkan pelbagai jenis komunikasi baru, dan yang paling mustahil adalah Angkatan Muda bersih dari pengkhianat. Ni saya nak sebut dengan jelas. Sayap-sayap pemuda parti lain, pemuda DAP, pemuda Amanah. Dengar betul-betul lah, ini naib ketua Angkatan Muda cakap tau. Angkatan Muda hari ini bersih daripada pengkhianat. Silakan suara. Saya suka. Apa dia? Oh. Ada tambah? Ya. Saya suka tadi Bro Syed Shah kata kalau nak play safe, takut jangan masuk Angkatan Muda. Saya nak pinjam kata-kata Ustaz Wan Ji minggu lepas. Dia kata kalau nak takut, kalau nak lembut-lembut jangan masuk Angkatan Muda, masuk Dewan Muslimat. Suara Doraemon. So bagi saya betul, saya setuju. AMK dah garis. Soal AMK ni saya tak risau sangat, Bro Iswardi, sebab dalam AMK ni saya boleh dikatakan di bawah lapis kepimpinan Wabi Akmal ni, kita alhamdulillah kita berada dalam satu, kita panggil lokus yang sama, dalam satu kedudukan yang sama. Setuju kita salah, bukan juga angguk-angguk geleng-geleng, tidak, kita tak menggambarkan angguk-angguk geleng-geleng. Wabi Akmal cukup Wabi Akmal cukup tahu memahami bagaimana dinamik dalam mesyuarat. Kita tak angguk-angguk geleng-geleng, kita sentiasa berbincang. Dan alhamdulillah kita sentiasa memiliki satu bulat, pandangan yang bulat, keputusan yang bulat untuk bergerak ke hadapan. Saya lebih risau tentang parti kita. Parti yang dia saya tak khawatir. Saya lebih risau tentang parti kita. Apakah ia sudah bulat? Apakah ia sudah sepakat? Contohnya dalam isu nak menerima semula PPBM, apakah sudah ada keputusan? Apakah sudah ada persepakatan? Nak undi tak percaya? Apakah bila Tun M cadang undi tak percaya, akan adakah pemimpin dalam parti kita yang sokong? Dan akan adakah pemimpin dalam parti kita yang tak sokong? So saya lebih risau. AMK tak ada masalah. Kita bersedia dengan satu keputusan yang bulat. Tapi di peringkat parti, saya rasa benda ni perlu diperbincangkan. Minta maaflah terbuka begini. Tapi saya rasa lebih terbuka, lebih orang yakini kita. Itu pandangan saya. Terima kasih. Okey. Kita bawa yang terakhir lah soalan. Ada tambah lagi? Tak ada? Kita bawa yang terakhir lah. Okey. Ni saya tak buka soalan ni. Saya akan jawab soalan ni. Kemudian kalau saudara-saudara, sahabat saya ni nak tambah, boleh tambah. Kemudian kita rangkumkan. Ada yang mendakwa bahawa unsur undi tidak percaya seolah-olah melawan kuasa yang di-Pertuan Agong. Ada yang cadang buat undi tu buat kalau nak buatlah masa penggal kedua. Okey, yang kat dakwa macam tu. Jawapan saya adalah, apa beza bawa penggal kedua dengan penggal sekarang? Apa beza dia? Kalau kata itu seolah melawan kuasa yang di-Pertuan Agong, apa bezanya kalau bawa penggal kedua dengan penggal sekarang? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita nak tengok, kalau yang ini melawan kuasa YDPA, macam mana yang syaratan 23 Februari tu? Itu apa pula? Yang itu sebenarnya lebih melawan kuasa yang di-Pertuan Agong kerana Pakatan Harapan adalah satu parti yang dilantik menurut Menara Rakyat. Perdana Menteri pada waktu itu adalah yang dilantik menurut yang di-Pertuan Agong. Betul, beliau meletak jawatan kerana pengkhianatan oleh parti dia sendiri. Ada soalan ke atas tadi, kenapa Tun M meletak jawatan? Itu kena tanya dia lah. Tapi apa yang saya boleh tengok rumuskan daripada orang yang melihat daripada luar, adalah kerana itu tekanan daripada orang di dalam parti dia sendiri. Okey, konspirasi di belakang itu kerana dia nak jadi Perdana Menteri bla 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 itu semua, yang itu kita tolak ke tepi. Tapi kita baca daripada segi zahir yang tersurat. Jadi bila dia melihat bahawa dia tidak lagi mendapat suatu keyakinan even dari parti dia sendiri, daripada 26 pada waktu itu tinggal lagi lebih kurang dalam masa itu 6 saja yang menyokong beliau termasuk diri sendiri. Jadi saya rasa mungkin pada waktu itu perkiraannya tiba masanya untuk dia meletak jawatan kerana dia sudah kehilangan majoriti. Walaupun saya rasa tindakan itu bukanlah satu tindakan yang bijak sebenarnya, tak perlu dia letak jawatan pun.
Namun begitu kalau kita tengok pada waktu itu. So, menjawab persoalan ini, usul undi tidak percaya ini melawan kuasa YDPA tidak. Kerana ini adalah yang termaktub di dalam perlembagaan Malaysia. Dan kuasa ini dan benda ini bukanlah yang pertama kali berlaku pun. Saya pernah research semalam, Kalong Ningkan 1966 pernah berlaku. Kalau kita tengok Perak itu sendiri pernah berlaku. Kalau kita tengok di Kelantan sendiri pun pernah berlaku. Dan benda-benda ini pernah berlaku dan sedang berlaku pun. Kalau kita tengok di Melaka, di Johor pun sedang berlaku. Keputusan Kalong Ningkan pada ketika itu 111. Ya, 111 kan keputusan. So kalau kita tengok daripada rangkuman ini, kita dapat lihat dia bukannya melawan keputusan yang di Pertuan Agong kalau sekiranya perkara ini berlaku, tetapi dia adalah dalam landasan demokrasi yang sekarang ini kita sendiri percayai. Kalau tak, kenapa kita boleh ada kuasa untuk melakukan? Ada siapa yang nak tambah? Ya, Bro Iswadi. Okey. Ya, sikit ya Bro Syah, sikit. Dia bagi saya ini alasan dia orang-orang yang gila kuasa dan takut mereka jatuh. Dia perlembagaan persekutuan sama je dengan undang-undang tubuh negeri. Kuasa sultan, kuasa raja sama je dalam melantik menteri besar. Kenapa waktu dikacau kerajaan negeri Johor, benda ni tak timbul pun? Kenapa waktu dikacau kerajaan negeri Kedah, tak timbul pun benda ni? Dikacau kerajaan negeri Perak, soal tak menghormati kuasa sultan sebagai, tak timbul pun benda ni. Tapi di persekutuan bukan main dibangkitkan benda ni. Sedangkan undang-undang dia sama saja. Dan bagi saya cukup percaya majlis raja-raja ni cukup arif dalam bab undang-undang tu sebab benda ni tak termakan pun. Benda ni tak dihiraukan pun oleh majlis raja-raja. Mereka cukup faham bidang kuasa mereka dalam melantik Perdana Menteri atau melantik seorang menteri besar, ketua menteri dan sebagainya. Ia tertakluk kepada dokumen undang-undang yang dikomenkan. Itu lebih penting. Dan mereka yang membangkitkan soal tak menghormati raja, bagi saya mereka ni menganggap orang lain tak membaca mereka. Orang lain dungu seperti mereka. Sedangkan orang lain cukup faham di mana letak kuasa perundangan, di mana letak kuasa raja-raja dalam memutuskan bidang pelaksana eksekutif. Dan bagi saya penggal pertama, penggal kedua tak jadi isu. Bukannya isu tak menghormati YDPA, tapi isu dia pertimbangkan apakah sesuai dengan kondisi semasa rakyat, dengan COVID-nya, dengan ekonominya. Itu menjadi pertimbangan, bukan sangat isu tak menghormati YDPA dan sebagainya. Itu tidak menjadi isu kerana undang-undang dah ada perkara yang ditetapkan dalam bab itu. Itu pandangan saya. Tak timbul, saya tambah sikit dia. Sebenarnya tak timbul langsung soal Pakatan Harapan tidak menghormati keputusan yang di-Pertuan Agong. Kalau kita perhatikan kronologi perjalanan cerita pengkhianatan kerajaan ini, ketika Pakatan Harapan diarahkan untuk menghantar nama, kita akur dan kita hantar nama. Kemudian apabila Duli Yang Maha Mulia Sri Pertuan Agong membuat keputusan, kita akur dan menjunjung tinggi titah itu. Buktinya adalah kita tidak mengarahkan penyokong kita untuk turun ke jalan, mengamuk, membantah. Itu maksudnya pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan menjunjung tinggi titah Duli Yang Maha Mulia Pertuan Agong. Di dalam perlembagaan negara juga membenarkan keputusan tertentu dicabar, termasuklah kedudukan Perdana Menteri itu sendiri. Pakatan Harapan mengikut lunas-lunas itu, mengikut saluran-saluran itu. Seperti mana yang kita tahu, ada satu usul undi tidak percaya berlaku di Parlimen. Itu adalah salah satu saluran lah. Kalau orang kata kita tidak menghormati raja, itu tidak tepat. Sedangkan perkara itu dibenarkan dalam peraturan dan perlembagaan. Maka untuk membuktikan seperti mana yang saya dah sebutkan tadi, saya dah bahaskan tadi, kalau katakan Perdana Menteri yang telah dipilih, sebab itu di dalam ayat perlembagaan yang di-Pertuan Agong menulis di dalam titahnya adalah dipercayai mempunyai sokongan majoriti. Ayat dipercayai itu perlu dibuktikan. Dan kalau Muhyiddin yakin dengan sokongan yang dia ada, buktikan di sidang dewan bahawa dia ada sokongan majoriti. Kalau ditanya saya tak percayalah. Tapi dia sendiri pun takut nak buat, sekarang saya percayalah dia tak ada sokongan kan? Langsung tidak timbul soal kita nak melawan YDPA, kita mengikut perlembagaan, kita mengikut peraturan. Kalau kita tidak bersetuju, kita bertembung di dalam dewan undi tidak percaya. Silakan. Okay, very good. Okay. Last kali, ini soalan untuk saya lah kot. Apa pendirian GPS dalam sokongan terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin? GPS ni gabungan Parti Sarawak. Sebab saya ni orang Sarawak, saya jawablah soalan ni kan. Dia sebenarnya kalau kita tengok gabungan Parti Sarawak ni, macam mana saya nak kata? Saya nak rumuskan macam ni lah. Mereka adalah parti yang mana
dia tidak ada pendirian melainkan pendirian bahawa mereka mempunyai kuasa. Baru-baru ini sebelum masa Pakatan Harapan mereka menyaman Petronas. Dikenakan cukai 5% kepada Petronas, kononnya cukai negeri. Kemudian dalam jangkaan gitu mereka akan dapat lebih kurang 6 bilion. Oh, 6 bilion. Jadi dia saman Petronas. Pakatan Harapan ni memang kerajaan tak guna kerana tak memberi hasil kepada Sarawak. Bila Perikatan Nasional take over, dia buat settlement luar court, dia dapat 2 bilion. So daripada 6 bilion tadi dapat jadi 2 bilion. Lepas tu dia kata dia dah menang. Menang apa daripada 6 bilion jadi 2 bilion, lepas tu everything else is status quo. Yang penting sekarang ini bagi GPS adalah siapa yang berkuasa. Siapa yang bakal berkuasa. Bagi saya itu yang mereka akan sokong. So sokongan Tan Sri Muhyiddin terhadap GPS terhadap Tan Sri Muhyiddin ini tidak lebih daripada sokongan what's in it for me, apa yang dia akan dapat. Dan kalau kita tengok, dia dah dapat dah apa yang dia nak. Lepas ini sokongan dia adalah sokongan kepada duit, kepada pangkat, kepada dudukan, itu saja. Dia bukan kedudukan yang setia. Sebab itu saya rumuskan dalam Facebook. Ya. Soalan pendirian GPS ni jangan dijawab panjang-panjang. Kepada yang bertanya nak tahu apa pendirian GPS, tanya GPS. Tanya GPS, betul. Seperti dia Kak Adila, dia belum lompat di GPS ni. Offer. Tapi kesimpulan saya kata ialah manusia boleh dibeli dengan duit. Tetapi kesetiaan tidak boleh dibeli dengan duit. Okey. Jadi saya rasa saya bagi 1 minit kepada setiap panel untuk menggulung lah. Dan lepas tu kita wrap. Silakan. Okey, saya dulu Brother Syah. Saya nak petik satu soalan ni, Brother Iswadi, tentang bila Rafizi nak buat comeback. Okay. Tak, saya suka nak cerita. Saya kerja, sekarang ni saya kerja dengan Embok Malaysia. Masih lagi daripada sebelum PRU tak pergilah Putrajaya, tak pergi mana-mana. Duduk lagi kat Embok ni. Mendekam di sini. Cuma saya nak cerita, ramai yang tertanya-tanya. Kalau berani tanyalah YB Rafizi sendiri kan, kalau berani. Cuma saya nak ceritakan YB Rafizi Ramli, prioriti dia sekarang, setakat yang saya tahu, saya bukan berhak nak jawab bagi pihak dia, tapi setakat yang saya tahu, kalau semua nak tahu, beliau ada syarikat yang buat banyak benda dan ada 60 hingga ke 80 orang staff yang dikomit diberi bayaran gaji setiap bulan. Beliau tak dapat mana-mana grant, beliau tak dapat mana-mana dana 1 juta daripada mana-mana syarikat untuk NGO beliau, tak dapat apa-apa. Dan beliau betul-betul menggerakkan bisnes untuk pastikan tak ada orang yang hilang sumber pendapatan dalam syarikat beliau. So kalau kita memahami konteks ini dan kecamuk politik, kalau saya di tempat beliau pun, saya memilih untuk memastikan membangunkan keadaan ekonomi yang lebih kukuh, syarikat yang lebih kuat, menjaga anak muda yang tak ada kerja, bagi kerja. So benda ni bagi saya noble. Benda ni benda yang mulia untuk beliau bawa dan angkat. So saya selaku orang muda yang bekerja dengan beliau sebelum ni, lagilah tanya-tanya bila beliau nak buat statement balik, bila beliau nak garang balik, bila beliau nak mengenyak balik, kita panggil menghentam balik benda-benda yang tak betul ni. Saya sendiri orang muda, senanti-nanti. Tapi bila memahami prioriti, saya rasa beliau ada lebih keutamaan yang perlu diutamakan. Beri ruang kepada beliau fokus. Kita tanya bila dia nak comeback, waktu dia terlentang atas terak pusing sebelum PRU 14 dulu. Ramai yang mengecam, ramai yang tak peduli. Dan sekarang saya rasa adalah waktu yang sesuai untuk beliau menumpukan yang lebih beliau rasa lebih utama. Dan kita perlu menghormati bidang itu. Dan saya yakin secara peribadi akan ada masanya kita akan mendengar kembali suara beliau dalam kancah politik negara. InsyaAllah doakan. Dan yang terakhir, semoga apa yang kita sampaikan pada malam ini, yang kasar saya minta maaf, yang terlajak bahasa, saya bersedia menghadapi apa juga konsekuensinya. Apapun, semoga bermanfaat untuk penonton yang mendengar. Terima kasih kepada Bro Iswadi kerana sudi menjadi anchor penting pada program pada malam ini. Sahabat saya Bro Syed Shah dan tim belakang tabir, Saudara Azmir dan Saudara Bob yang berhempas pulas dari awal hingga akhir. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Okay, Syed, sila. Saya tak mau tutup panjang-panjang sebab kadang-kadang orang tengok ceramah online ni pun orang jadi bosan. Ini anak muda, benda-benda santai. Saya ingin sebutkan beberapa perkara sahaja kepada pengkhianat yang masih bersisa dan berbaki di dalam parti. Seperti mana live saya sebelum ini, saya minta pengkhianat ini keluarlah daripada parti. Jangan semak-semak parti. Kalaulah saya boleh bawa penyapu, saya halau mereka dengan penyapu. Tapi oleh kerana parti ini ada peraturan, maka kita terpaksa menghormati peraturan itu. Tetapi bagi pengkhianat, faham-fahamlah sendiri, rasa diri itu kumpulan pengkhianat, keluarlah daripada parti. Oleh kerana kita
sekarang menghadapi 10 Ramadan terakhir. Jadi saya ingin mengambil kesempatan ini untuk memberikan nasihat supaya kita perbanyakkan ibadah dengan mencari malam Lailatul Qadar. Dalam pada masa yang sama, kita perlu betulkan kerajaan ini. Di mana yang saya selalu sebut di mana-mana forum, kerajaan yang ada pada hari ini adalah kerajaan yang silap. Dalam pada kita beribadah pada 10 malam terakhir, saya mohon pada kawan-kawan untuk terus berdoa supaya kerajaan yang dibentuk dengan pengkhianatan ini tumbang sebaiknya. Moga-moga doa-doa kita di malam-malam Lailatul Qadar ini diberkati. InsyaAllah kerajaan pengkhianat ini tumbang bersama Sikitul, terjunlah dengan labu-labunya. Sekian, saya ucapkan terima kasih kepada Iswari dan teman-teman. Amin. Okey, terima kasih amin ya rabbal alamin. Okey, terima kasih kepada yang menonton. Satu benda yang saya nak gulung di sini adalah pertama sekali, kerajaan yang ada sekarang ini adalah bukan kerajaan yang tuntas, bukan kerajaan yang boleh berdiri dengan sendiri, kerajaan yang goyah, kerajaan yang boleh tumbang pada bila-bila masa. Contohnya kalau kita tengok di Johor, kita kena bersedia sama ada daripada rakan Pakatan Parti Keadilan, Pakatan Amanah dan juga DAP bersedia untuk meletakkan calon. Contohnya seperti Seri Gading sendiri, kawasan bersatu. Adakah kemungkinan kita akan langgar kawasan bersatu? Kita tidak boleh tolak possibilities itu. Kita kena sedia dengan calon-calon kita kena sedia untuk bergerak ke bawah insya-Allah. Dan ikuti kami. Nak potong Iswadi sikit. Sila. Tadi tanya, adakah pelapis-pelapis keadilan? Ni satu contoh pelapis keadilan. Dia pun nak masuk juga dalam live malam ini. Sama-sama Iswadi, sila. Okey. Jadi saya rangkumkan, saya kata persediaan itu kena ada dan kita kena bersedia. Bukannya masa sekarang ni persoalan sama ada Datuk Seri Anwar jadi Perdana Menteri, tak jadi Perdana Menteri, jatuh ke Muhyiddin atau tidak, itu biar kita tinggalkan kepada orang-orang di atas menjawab persoalan tersebut. Kita di bawah, kita teruskan kerja kita jalan, kita langkah terus. Sebab kata kawan saya, hidup, jalan terus. Sekian daripada saya pada malam ini, insya-Allah. Kita bersama buat ibadah terbaik, kita doa, tetap lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti saya pada minggu hadapan. Terima kasih. Alright, terima kasih semua.